dalam Zoom ni, untuk balon tu, kalau you dapat appointment dalam Zoom, lagi senang nak cerita. Sebab apa? Dia tak nampak pun kita tengah baca skrip. Dia tak pernah nampak pun kita tengah baca skrip. Kan? Tuan-puan tahu ke saya sekarang ni saya tengah baca skrip? Tentang saya tengah baca skrip. Kan mata saya ke bawah, mana you nampak? Kan itu yang bagusnya kalau kita buat secara online ni. Kalau berdepan ya of course lah you kena hafal, you tak boleh nak tunjuk kan. Tapi kalau online ni, memang senang sangat nak close deal lah. Dia tak tahu pun kita tengah baca skrip. Dia tengah baca skrip kan. Kan. Jadi kita kena cerita. Satu tadi, kefahaman dia tentang konsep takaful. Step pertama, dia dah kata saya tak faham. Okay, kita cerita. Step kedua, kita pun cerita apa yang membezakan insurans dan takaful. Bergantung kepada kefahaman pelanggan lah. Kalau dia dah faham tentang takaful, tak payah cerita takaful kan. Kalau dia faham, kita tanya pula, tuan boleh tak ceritakan sikit apa elemen yang ada dekat dalam takaful ni? Kan, saya pun nak belajar lah sama-sama kan. Kan? Itu tanya macam tu. Kan? Kalau dia kata dah faham, okey, pass. Kan? Keduanya kita kena cerita perbezaan insurans takaful. Okey. Ramai orang tanya saya, kenapa pula nak cerita kan? Satu, saya dah banyak sebab lah kenapa kita nak cerita. Dan antara salah satu sebab yang lain adalah kadang-kadang bakal-bakal pelanggan kita ni memang dah ada polisi insurans. Dia dah ada polisi insurans, tapi dia tak nak cakap dengan kita, dia malu. Kan? Dia tak nak cakap yang dia dah ada polisi insurans, tapi dia diam je kan. Tapi bila kita cerita ni, kita tak anggap dia macam ada polisi insurans. Kita cerita because of kita cakap tak boleh tuan ambil insurans. Jadi dia sendiri akan rasa macam, betul lah aku pegang insurans ni rasa macam tak boleh lah. Dia akan rasa feel lah. That's why dia ada feel tu kan. Bila kita present ni kepada pelanggan, bila dia ada rasa feel, pelanggan dah ada rasa feel, dia sebab proses closing ni dia ada sense, dia ada bau, dia ada feel. Barulah dia rasa macam, aku rasa memang aku nak kena tukar. Macam tu. Kalau dia tak ada feel tu, tak jadi tu tuan. Kalau dia tak ada feel tu, dia tak jadi kan. Kalau dia dah ada feel tu, baru dia akan close deal lah, ke arah close deal tu. Jadi, skrip ni pun saya dah sediakan bagi tujuan perbezaan antara insurans dan takaful, which is tuan boleh ambil lah. Okey, ketiga. Yang pertama tadi takaful, step pertama takaful, kedua perbezaan insurans takaful, ketiga yang saya tak share lagi, ini dia punya tuan-puan, nanti ini pun boleh dapatkan juga. Dia sama juga dekat dalam e-book tu, memang ada lah. Dia ada nota-nota semua. Apa lagi yang ketiga? Okey, yang ketiganya, yang ni pun saya dah share kan dengan tuan-puan. Bila dia dah faham, kata dia dah faham takaful, dia dah faham perbezaan insurans dan takaful, apa senjata ketiga kita nak guna? Jadi senjata ketiga, step 3 yang kita nak guna adalah mempromosikan apa? Mempromosikan hibah. Mempromosikan hibah dalam takaful. Jadi macam mana kita nak promosikan hibah dalam takaful? Yang ini pun saya dah cerita dah. Saya dah ceritakan pada sesi yang lepas. A very simple method yang kita boleh cerita dekat pelanggan. Kita tak perlu pun tahu sebenarnya pelanggan ni dia punya pendapatan berapa. Sebab dalam presentation ni, ada produk sekali. Ada produk sekali lah kan. Jadi ini pun saya dah sediakan dia punya notes dia. Tetapi anda semua kalau nak refer macam mana cara nak present tu, tolong refer dua video dah dalam YouTube pun ada lah dan nanti tolong masukkan dekat dalam link dekat dalam chat room tu, video saya tu. Nanti boleh tanya BDE lain lah dekat mana link yang YouTube tu. Kan YouTube tu kita dah buat pun sebelum ni 2 sesi. Macam mana nak cerita hibah secara mudah dengan pelanggan lah. Macam mana nak cerita hibah dengan pelanggan itu sebabnya yang ini pun kita dah sediakan skrip dia, skrip pematangan dia. Dan of course anda semua boleh ambil, hafal, ataupun kalau nak present secara Zoom, boleh letak tepi lah kan. Letak tepi skrip ni dekat depan komputer pun dia pun tak perasan dia tengah present kan. Berkenaan dengan hibah takaful. Macam mana kita nak cerita tentang hibah takaful hibah takaful pun dah ada juga. Jadi saya tak perlu ulang lah banyak kali kan.
Unless kalau ada request kalau you all request, betul-betul request nak, you DM direct saya lah. Saya pun ada tinggalkan nombor telefon saya dekat tu Syarul Nizam 0123914883 atau WhatsApp saya. Saya nak tahulah Cik Syah terus daripada saya macam mana nak cerita hibah ni. Sebab hibah ni dia ada step by step skill dia untuk cerita tentang hibah tu kan. Hibah tu boleh, itu kena cerita direct lah Okey, hibah dia. Kan. Hibah. Yang ini pun saya dah share, Jadi mana-mana saya dah share tu saya rasa saya tak nak share lagi lah hari ni. Unless kalau you memang betul-betul Cik Syah, saya tak tahulah nak cerita hibah ni kan. You kena direct message dengan saya kena buat sesi berasingan. Sebab sesi ni bukan ramai kan. Saya tak nak nanti orang yang sama dengar benda yang sama. Dia kata alah Cik Syah ni asyik cerita benda yang sama je kan. Tak boring lah kan. Dia kata macam tu pula nanti. Jadi saya nak for the purpose of everybody punya ni, sebab CIP ni dia banyak modul dia. Jadi kita tak boleh fokus dekat takaful je kan. Dia ada lain-lain modul yang ada dekat dalam CIP ni lah Hibah. Okay, kita dah selesai dengan hibah. Step ketiga. Okay. Step keempat pula. Step keempat. Ini step keempat. Step keempat. Sebab lepas hibah, what's next? What's next? Lepas hibah, what's next? Biasanya hibah ni, kita kena faham hibah ni. Hibah ni adalah bagi tujuan untuk kita tinggalkan sedikit. Orang kata material lah, sumber lah, kewangan. Kita sediakan sikit je. Tak banyak. Ada yang 100,000, ada yang 200,000, ada 300,000, ada 500,000, ada 1 juta, ada 2 juta. Kita tinggalkan sikit untuk supaya objektif dia supaya pelanggan ni pada akhirnya nanti dia akan dapat apa? Dia akan ada dana lah. Kalau sekiranya dia punya ketua keluarga atau sekiranya ada breadwinner dekat dalam family tu yang cari duit dekat dalam family tu, suami atau isteri kalau berlaku meninggal dunia adalah duit sikit lah yang boleh digunakan selepas kematian orang kata yang menyara kehidupan kita ni lah. Itu objektif dia. Kita nak sediakan sedikit sumber kewangan lah. Tetapi kita jangan lupa tuan-puan kita dah habis step ni, cerita pasal mati. Okay, mungkin ada daripada rakan-rakan kita, bila kita jumpa pelanggan, kita kena ingat macam ni. Kita kena be fair tu pelanggan. Kadang-kadang kita nak utarakan kita punya idea ni, sampai kadang-kadang pelanggan tak nak dengar benda ni, tapi kita nak juga push dia orang. Tak boleh tuan-puan. Walaupun step 1 dan 3 tu, kita memang ada proses dia, kita boleh cerita. Tetapi kita tidak boleh paksa pelanggan untuk, ni, hibah, you kena ambil hibah. Gitu pula yang kena paksa dia kan. Padahal kita sebenarnya kena ikut kepada keperluan pelanggan. Needs of pelanggan. Sebab itu dekat dalam sistem takaful ni, kita juga ada polisi-polisi berkaitan dengan simpanan. Tetapi bukan bermaksud simpanan tu tidak ada pampasan hibah tu. Bukan maksudnya bila kita buat polisi berkaitan dengan simpanan, tidak ada apa tu, hibah dekat dalam polisi berkaitan simpanan. Dia ada. Tetapi of course lah, tuan-tuan bayangkan kalau tadi hibah sahaja, mungkin kita kena pelanggan kita kena sumbangkan RM50 sebab dia hibah sahaja. Tetapi bila kita masuk ke elemen simpanan, hibah simpanan, tuan-tuan bayangkan dia ada 2 elemen dekat dalam kita punya polisi tu. Pelanggan nak simpanan, yes kita boleh bagi simpanan. Tetapi dalam simpanan ada hibah. Jadi apa yang berlaku? Of course lah, daripada RM50 dah jadi RM100. Kita kena faham macam ni pula. Sebab memang ada di luar sana, bakal-bakal pelanggan kita, dia nak fokus dekat simpanan. Atau dia nak fokus benda-benda yang dia boleh dapat waktu hidup. Kan? Sebab semua orang tahu tentang mati ni. Semua orang tahu, aware tentang mati. Tapi adakah dia bersedia untuk mati? Kadang-kadang ada orang tak bersedia untuk mati. Dia lebih bersedia untuk dunia. That's why kita nak kena buat secara halus. Halus kepada pelanggan. Halus tu maksudnya, kita promote produk simpanan tapi dalam tu ada hibah. Kan? Kita buat secara halus kepada pelanggan kan. Kemudian nanti kita promotekanlah balik hibah. Sebenarnya dalam ni pun ada hibah tuan. Itu sebabnya kita ada juga skrip. Skrip lah kan. Which is the step yang keempat yang tuan-tuan perlu tahu dekat dalam CIP ni.
Macam mana kita nak cerita tentang polisi-polisi berkaitan simpanan kepada pelanggan. Yang ini pun tuan-tuan puan boleh download, ambil jugalah dekat dalam kita punya ni. Dalam kita punya ni. Dan hari ini saya tak cerita lagi yang ini saya tak cerita lagi. Jadi hari ini saya akan masuk step ni, macam mana kita nak cerita skrip berkaitan dengan simpanan pula. Saya nak fokus hari ni, yang ini saja saya nak fokus ni sebab dia banyak. Dalam CIP ni dia ada yang ini, lepas tu ada dua lagi lah. Ada lebih kurang dalam 6 presentation lah dekat dalam CIP ni untuk orang yang baru lah. Maksudnya kalau kita baru masuk, sekurang-kurangnya kita dah ada 6 senjata dekat dalam poket kita. Apa benda yang kita nak cerita kat pelanggan kita ni, kan? Selain daripada produk lah, produk tak masuk lagi, produk punya presentation lain. Tapi kita dah ada 6 senjata nak yakinkan pelanggan senjata ni bagi tujuan untuk kita yakinkan pelanggan kita join. Yakin ambil takaful ni. Join tu maksudnya bila dia join ni, dia tak berhenti buat sumbangan. Kita tak nak nanti dia join 1 bulan, lepas tu tak payahlah aku tak buat sumbangan lah. Buat sebab macam tipu lah. Tak. Dalam takaful ni kita nak cerita step by step dia. Memang dia tak ada kena tipu je. Confirm benda ni disahkan oleh perundangan. Confirm disahkan oleh syarikat syahadat. Confirm disahkan oleh Bank Negara Malaysia. All the product adalah diiktiraf sampai di peringkat Bank Negara Malaysia. Produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat takaful. Jadi the next step is macam mana kita nak cerita tentang ni lah, tentang macam mana simpanan yang ada dekat takaful lah. Jadi nak cerita dengan simpanan ni, memanglah of course dia ada 2 cara untuk cerita. Jadi untuk sesi hari ni saya akan cerita menggunakan slide PowerPoint dulu. Nanti mungkin sesi akan datang saya cerita juga pula guna pen atau kertas. Dia ada 2 cara untuk cerita Dia bukan 1 cara untuk cerita, dia ada 2 cara lah. Tapi of course lah dunia maya sekarang, mungkin kawan-kawan kita dekat sana kata saya nak zoom dengan dia Cik Syah, susah lah nak tulis, saya pun tak ada, saya tak belilah pen apa semua kan. Saya tak beli apa tu, macam-macam lah kan, alat tools lah nak kena beli semua. Jadi gunakan PowerPoint lah, jangan pakai alasan pula tak ada kan, ada. Jadi macam mana kita nak kongsikan prinsip atau konsep simpanan ni dekat dalam takaful. Kan itu sebabnya saya sharekan hari ni. Sharekan. Nampak kan tuan-puan ni? Kan? Nampak kan? Kita nak cerita dekat pelanggan adalah tentang gaya hidup adalah satu. Kan? Gaya hidup adalah satu pilihan. Bermaksud yang ini lebih berbentuk keduniaan lah. Apa yang dia perlukan di dunia ini. Semasa di dunia ni apa yang dia perlukan. Kan? Tetapi of course lah dekat dalam ni dia tetap juga ada hibah tu, tabarak tu kan. Kan? Untuk meninggal tu pun ada. Tetapi dia ada 2 elemen lah. Okay, saya mulakan presentation ni. Gaya hidup adalah satu pilihan. Saya akan tunjukkan dulu mock-up dia kepada tuan-puan supaya tuan-puan nampak kan. Nanti kemudian boleh ambil lah. Dalam ni dia ada skrip. Okay, katakan kita jumpa. Siapa ni? Kalau boleh saya nak seorang. Boleh jadi saya punya bakal pelanggan. Alan, kita cari seorang Alan. Siapa boleh volunteer ni? Jadi prospek. Alan? Macam mana? Kita cari seorang untuk volunteer jadi prospek. Siapa boleh volunteer jadi prospek? Sebelum kita start. Ramai hari ni. Saya nak share dulu. Saya kena tunjuk dulu macam mana. Sebelum kita boleh pergi ni kan. Siapa boleh volunteer? Yang baru-baru lah. Kalau boleh yang baru. Kita ambil yang baru boleh. Cik Ali Imran ada ke? Cik Ali Imran boleh ke? Boleh insya-Allah. Boleh, alhamdulillah. Okey, ni kita ada betul-betul fresh ni. Cik Syah. Cik apa? Cik Ali Imran Cik Ali? Cik Ali Imran. Ya. Alhamdulillah Cik Ali. Boleh Cik Ali hari ni kita buat sedikit. Kita buat role play sikit lah. Role play sikit. Boleh. Santai-santai. Santai-santai. Macam mana kita nak cerita tentang prinsip simpanan lah. Okey. Cik, boleh saya panggil Cik Ali Boleh. Okey. Minta maaf Cik Ali sebab sebelum ni saya tak pernah berkenalan dengan Cik Ali lagi. Daripada mana Cik Ali Ya tu. Saya Sungai Petani. Alhamdulillah Sungai Petani. Orang Kedah. Kedah Sungai Petani Saya pun selalu juga pergi Sungai Petani tu Cik Ali. Ya. Saya boleh pun nanti. Kalau sampai juga. nanti kita sama-sama.
Ngopi-ngopi. Cik boleh. InsyaAllah kita Hmm. sampai nanti kita boleh tertarik lah kan. Jadi Cik Ali, minta maaf Cik Ali sekarang ni untuk menyara kehidupan Cik Ali ada menjalankan tanggungjawab sebagai apa ya Cik Ali? Saya guru. Cikgu. Oh, Cik Ali guru. Oh, Ui. sama lah kita Cik Ali dulu. Dulu kan saya pun ambil diploma pendidikan juga. Saya pun guru juga dulu. Masa tahun 1998 Cik Ali. Oh, Cik Ali ngajar apa? saya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Alhamdulillah. Terror tu Cik Ali. Saya tak pandai bahasa Arab. Belajar dululah kan. Belajar lah kan bahasa Arab ni. Tapi dah pastilah kan. Ya. Saya dulu pernah mengajar perdagangan. Pengajian am Cik Ali. Kan. So Cik Ali daripada dulu dia kat Sungai Petani lah. Sungai Petani ni baru duduk setahun lebih kurang. Oh, baru setahun. Sebelum ni duduk mana? Kepala Batas. Kepala Batas. Saya dulu di Johor. Di Johor mengajar kan Cik Ali kan. Okey Cik Ali. Hari ni saya tak nak ambil masa lama sangat dengan Cik Ali. Cik Ali. Boleh saya bagi Cik Ali Boleh. Saya tak nak ambil. Agak-agak berapa lama masa yang Cik Ali boleh duduk dengan saya untuk saya ceritakan tentang hari ni saya nak ceritakan tentang keperluan untuk kita simpan. Pentingnya simpan dekat dalam takaful. Berapa lama agak-agak masa Cik Ali boleh bagi ruang kepada saya untuk cerita Cik Ali? 15 minit boleh kot insyaAllah. Alhamdulillah 15 minit pun dah lama dah tu Cik Ali. Okey. Saya tak ambil masa yang lama Cik Ali. 15 minit pun alhamdulillah. Terima kasih Cik Ali Okey Cik Ali. Hari ni saya nak cerita Cik Ali tentang gaya hidup adalah satu pilihan. Macam mana Cik Ali boleh join dalam sistem kita yang membolehkan Cik Ali pastikan kehidupan Cik Ali tu akan terjamin lah sepanjang kehidupan kita Cik Ali InsyaAllah. Okay Cik Ali, sebelum tu kita nak buat survey sikit lah Cik Ali kan. Kita buat survey sikit. Biasanya dekat dalam dunia ni dia ada dua karakter lah dalam masyarakat kita lah Cik Ali kan. Okay. Katakan saya tukar kepada Cik Ahmad tu jadi Cik Ali lah. Kan? Cik Ali A, Cik Ali yang dia ni suka belanja dulu, kemudian simpan. Keduanya kita ada Cik B, Cik Bakar ni. Dia suka simpan dulu, belanja kemudian. Okay Cik Ali. Kalau kita tanya diri kita sendiri dalam masyarakat, agak-agaknya kan, siapa yang lebih banyak duit pada masa depan Cik Ali? Cik Ali atau Cik Bakar ni? Cik Bakar lah. Cik Bakar lah kan, betul kan? Kita tahu kalau orang simpan dahulu, bermaksudnya kemudian ni dia akan banyak duit, betul? Kita fahamnya tu. Kalau Cik Ali sendiri macam mana? Cik Ali simpan dulu ke Cik Ali belanja dulu? Saya boleh jadi dua-dua lah. Kalau macam ada benda yang memang betul-betul ada satu target, macam saya tu nak kahwin, nanti lah apa kita simpan dulu lah. Oh, bila maksudnya dah kalau Cik kahwin Ali ada semua, target, banyak komitmen apa semua, ya betul. mana Cik Ali ada target, Cik Ali akan simpan lah. Kalau tak ada target, Cik Ali tak simpan lah. Ya. Bagus tu Cik Ali. Maknanya Cik Ali ni orang yang orang kata pandai lah tentang kewangan ni juga kan. Kan, simpan dulu. Kan bukan senang nak jumpa orang macam Cik Ali ni. Tapi betul Cik Ali cakap tadi tu. Betul Biasanya orang yang lebih banyak duit pada masa hadapan adalah siapa? Cik Bakar lah. Betul kan Cik Ali kan? Sebab Cik Bakar ni dia simpan. Of course lah, bila dia selalu simpan, dia memang ada banyak duit. Yang kawan kita tadi tu, dia berbelanja je kerjanya kan. Okay, agak-agaknya kenapa yang menghalang kita ni untuk simpan Cik Ali? Kenapa susah sangat kita nak simpan? Kenapa ramai yang gagal? Kenapa ramai yang jadi macam Cik Bakar? Sebab bila kita buat dia punya simpanan tu, kita rasa simpanan tu berasaskan baki. Jadi bila kita rasa baki ni, kita rasa boleh guna, nak beli benda tu, nak beli benda ni. Last kali baru kita, baki baru kita simpan. Last kali hujung-hujung bakinya tak ada. Itulah betul Cik Ali. Betul yang Cik Ali cakap tu. Sebab kadang-kadang kita tengok ramai orang dia bila dia dapat dia punya duit tu tiap-tiap bulan dia dapat gaji kan. Dia fikir untuk belanja dulu, betul tak? Betul. Dan kita pun tak terapkan kepada anak-anak kita. Kita kata aku dapat duit simpan dulu atau sedekah dulu. Betul Cik Ali kan? Ramai orang cakap belanja dulu sekat. Tapi Cik Ali kan, kalau kita tengok ramai orang kata
ahli-ahli pakar kewangan dunia. Contohnya macam Warren Buffett ni. Memang dia cakap betul tadi Cik Ali. Kita dapat je gaji kita ni, simpan dulu. Lepas tu baru belanja. Ini bukan saya cerita Cik Ali. Ini dikemuka orang kata dianjurkan oleh orang yang pakar. Warren Buffett ni orang yang terkaya dekat dunia ni. Memang kerja dia simpan dulu. Of course lah, simpan tu banyak lah dengan cara melabur apa semua kan. Dan minta maaf Cik Ali ada KWSP tak Cik Ali? Ada lagi. Ada lagi kan? Dan ada. kita tahu kan, kalau KWSP, apa berlaku dekat kawan-kawan kita yang ada KWSP ni? Betul Cik Ali kan? Kan biasanya kalau orang ada KWSP ni, lepas dia bersara, apa akan berlaku Cik Ali? Banyaknya duk tengok melancong lah, pergi buat umrah lah, ada yang pergi haji. Jadi Betul habis lepas tu habis lah kan? Okay. Ni yang berlaku. Jadi kalau kita tengok, itu kalau orang tu KWSP dia banyak lah Cik Ali kan. Tapi kalau KWSP dia tak banyak, macam mana Cik Ali? Tu. Kadang renovate rumah lah. Habis, lepas tu habis lah kan? Kena kerja balik. Betul. Kan? Ini semua masalah ni kita sama-sama hadapi Cik Ali. Cik Ali hadapi, saya pun hadapi kadang-kadang tu kan. Sebab dulu mungkin kita tak beringat kan, tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah mula nak beringat. Itu sebabnya perkara ni kita boleh elakkan. Kita boleh elakkan. Dan kita tahu Cik Ali kan, bila orang ni, bila duit dia dah habis belanja, macam Cik Ali cerita tadi, kan? Macam Cik Ali cerita kat saya tadi, bila duit dah habis belanja, apa yang berlaku? Dia apa yang akan berlaku bila duit dah habis belanja? Cik Ali. Dia terhad lah apa kos-kos dia. Kadang mungkin dia masih lagi ada komitmen. Ya, betul Cik Ali. Tercecah lah semua benda tu. Ya, betul. Setuju sangat Cik Ali. Saya setuju sangat. Sebab apa yang berlaku, bila dia tak ada kerja, dia kena kerja balik. Lepas tu kadang-kadang dia kena sakit. Betul tak Cik Ali? Biasanya dah tua-tua ni baru sakit, bukan muda-muda sakit. Betul tak? Betul. Jadi kan? Lepas tu confirm lah bila dia tak ada duit, tiba-tiba dia terpaksa lah mengharapkan bantuan kebajikan lah. Terpaksa dia harap dekat anak-anak lah. Nampak tak Cik Ali kan? Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Cik Ali setuju kan? Setuju. Jadi macam mana kita nak pastikan Cik Ali, ini yang saya nak cerita kat Cik Ali hari ni. Macam mana kita nak pastikan bahawa kita tak ada isu-isu ni dekat masa tua kita. Kita tak ada isu-isu ni. Macam mana tu? Itu sebabnya macam ni saya nak sarankan kepada kita lah, sama-sama lah Cik Ali, saya. Saya kena ingatkan diri saya juga. Kita nak kenakan sediakan perancangan kewangan. Pengurusan kewangan atau perancangan masa kita muda-muda Cik Ali. Minta maaf Cik Ali, tadi saya pun terlupa nak tanya. Berapa umur Cik Ali 29. Muda lagi tu Cik Ali. 29. Maksudnya kalau kita nak daripada umur 29 sampai 55 tadi tu, kita ada banyak masa lagi Cik Ali untuk kita sediakan satu bentuk dana. Kan? Sebab kita tengah kerja, tengah buat, betul tak Cik Ali kan? Kita tengah kerja buat. Kan kita tahu waktu kita bekerja ni, kalau kita boleh macam Cik Ali cerita tadi lah, kalau kita ada dalam bentuk simpanan, kita ada target kita lah kan. Target kita sampai katakan kita simpan cantik-cantik sampai umur 55, dan lepas umur 55 apa berlaku Cik Ali? Kita pencen lah. Kita pencen. Tapi yang penting waktu kita pencen tu kita ada apa? Itulah simpanan kita tu lah. Yang betul, kalau kata ni dana pencen, kalau yang tak ada pencen tu KWSP. Kan itu sebabnya perkara ini memang disarankan kepada mana-mana individu supaya kita kena buat simpanan macam Warren Buffett kata, simpan dulu kan. Sebab macam Cik Ali kata dah, macam kita tahu tadi, kalau katakan kita tak ada simpanan berkenaan, boleh ke kita nak bergantung kat anak-anak kita? Cik Ali. Kan macam Cik Ali sendiri berapa orang anak? Tak ada lagi, belum lagi. Belum lagi, alhamdulillah, tak lama lagi lah tu. Bujang lagi lah Cik Ali kan, jadi tapi kalau katakanlah Cik Ali ada anak lah, boleh tak kita bergantung dekat anak-anak kita Cik Ali? Susah juga lah sebab anak-anak pun ada kehidupan apa sendiri dah lepas tu. Susah kan, anak-anak pun ada kehidupan dia, takkan kita nak bergantung dekat dia kan. Tapi kalau kita ada extra money tadilah, katakan kita dah buat simpanan pun dah cukup, apa akan berlaku? Kita dah boleh nak harap kat anak kita ke Cik Ali? Tak ada lah, tak ada. perlu lah. Silap-silap kita boleh belanja anak kita sekali. Kau ikutlah aku pergi umrah sekali. Macam tu kan? Betul kan? Kalau kita ada wang yang lebih, kita kata jom kita pergi sekali ya.
Kita boleh belanja pula anak-anak kita pula kan. Kita boleh belanja cucu-cucu kita pula kan. Ini yang berlaku lah. Cik Ali kan betul kan? Setuju Cik Ali kan? Betul. Kalau tak, kata ini yang berlaku Cik Ali. Kan? Mhm. Ini yang akan berlaku. Dan perkara ni memang berlaku dekat semua orang. Masuk kadang-kadang tu kalau kita tengok, orang tua ni dia terpaksa kerja balik. Kadang kita pun kesian je Cik Ali. Kan? Betul. Kan? Macam Cik Ali saya rasa tadi kita pun dah bincang awal-awal tadi, Cik Ali memang orang yang bagus lah dari sudut simpanan tu bagus. Tapi cuma saya nak tanyalah, mungkin simpanan yang Cik Ali buat tu, di mana Cik Ali buat simpanan? Simpanan saya tu tabung haji. Tabung haji lagi? Kat mana? Dekat ni tabung haji gitu je lah. Tabung haji lah. Berapa simpanan yang Cik Ali buat di tabung haji tu? Kalau boleh share dengan saya lah. Dalam lebih kurang 300 ke tu sebulan. 300. Bagus tu 300 tu. 300. Itu saja simpanan yang Cik Ali buat ke? Kalau ada tempat simpanan yang lain? Sebab saya yakin Cik Ali ni memang orang yang bagus lah. Kadang ada juga beli emas sikit. Bagus itu beli emas. Mana simpan dalam, maksudnya Cik Ali ada simpan dekat dalam bentuk aset lah. Cik Ali ada simpan dekat emas. 2 saja Cik Ali Ya, 2 je. 2 saja Bagus tu. Apa yang Cik Ali buat ni memang sejajar dengan apa yang Warren Buffett kata. Warren Buffett kata tadi, pakar tadi kata, selain daripada simpan, dia kata kalau kita simpan ni, kita tak boleh simpan satu tempat. Kita kena simpan, kita kena pecah-pecahkan kita punya portfolio ni dekat macam-macam aset lah. Kan? Sekarang ni kiranya portfolio aset Cik Ali ada 2 lah. Satu simpanan dalam tabung haji. Keduanya simpan dengan cara melabur dekat dalam emas. Itu simpan juga Cik Ali kan? Cuma hari ni lah Cik Ali, kan? Sebab kita tahu bahawa duit ni yang kita simpan ni, Cik Ali simpan tadi, tujuannya kita nak dapatkan return, betul tak Cik Ali kan? Pulangan. Contohnya kalau Cik Ali melabur dekat dalam emas, simpan dalam emas, Cik Ali harapkan kemudian nanti apa yang akan berlaku? Harga emas akan meningkat, jadi kita akan dapat untung sikit. Ya, betul. Dalam tabung haji pula apa yang akan berlaku Cik Ali? Haji dia, kita simpanan kita tu adalah sikit dividen kan. Yes, alhamdulillah. Memang betul. Kemudian kita boleh guna untuk buat haji. Ya, biasanya kalau orang yang ada niat macam Cik Ali ni, memang itulah tujuan akhirnya supaya kita ada dapat lebihan sikit lah, extra lah. Betul. Kan? Betul kan? Lebihan sikit kita simpan tu. Jadi hari ni Cik Ali, kan, saya nak tawarkan, saya nak bagi satu solusi Cik Ali. Cik Ali dah bagus dah ni. Kan? Cik Ali dah bagus dah. Cik Ali dah simpan dekat wajib. Cik Ali dah simpan dekat emas. Simpan lah tu kiranya kan. Apa tu macam simpan lah kan. Dah bagus tu. Hari ni saya nak bagi satu solusi, tambahan solusi Cik Ali. Dan solusi ni tidak akan mengurangkan simpanan Cik Ali pun. Kan? Kita ada satu solusi yang kita boleh bagi juga dalam bentuk simpanan. Macam Cik Ali kata nakkan dividen tadi. Kita pun ada juga dividen Cik Ali dalam sistem kita. Kita ada simpanan, tapi apa yang lebihnya dekat dalam sistem kita Cik Ali, selain daripada simpan, Cik Ali dapat dividen, Cik Ali akan dapat dalam bentuk perlindungan, papasan kalau sekiranya apa-apa berlaku dekat Cik Ali. Perlindungan meninggal dunia dah lumpuh lah terutamanya. Banyak lagi perlindungan Cik Ali. Banyak lagi selain dia meninggal dunia lumpuh, ada juga itu sakit apa semua tadi itulah. Tapi hari ni saya nak fokus whatever yang simpanan yang Cik Ali buat, satu Cik Ali akan dapat dividen, kedua Cik Ali akan dapat dalam bentuk perlindungan. Kan? Dan ini anggaran saja dah, anggaran, tapi simpanannya sama. Agak-agaknya lah Cik Ali kan. Dalam tempoh 30 tahun akan datang, kalau katakan saya offer dekat Cik Ali lah, buat satu bentuk simpanan dengan kami. Kan? Dengan kami lah. Jadi simpanan ni dalam tempoh 30 tahun akan menghasilkan 229,000. Kan? 229,000 Cik Ali. Jadi ni anggaran anggaran ni jangkaan pulangan lah. Sebab kita memang jangkaan pulangan kita ni memang ada dekat dalam sistem kita. Dia tak garanti, tapi insya-Allah setakat ni kita ada rekod-rekod kita lah. 4-5%, 45% lah kan. Kan. Jadi dalam 30 tahun Cik Ali tengok ada berapa banyak Cik Ali ada kat situ? 229,000. Okey, kalau saya offer dekat hari ni dekat Cik Ali 500 ni. Cik Ali akan dapat 229,000. Kedua ni Cik Ali akan dapat perlindungan 257,000. Boleh tak kita teruskan dengan Cik Ali menyertai skim yang kita nak tawarkan? Okay, boleh. Kita tengok dulu boleh. Macam mana. Alhamdulillah. Boleh saya dapatkan IC Cik Ali? Boleh. Saya WhatsApp.
Sekejap isi WhatsApp Boleh Cik Ali Saya pun akan bagi orang dekat Cik Ali WhatsApp. Lepas tu nanti Cik Ali nanti saya akan bagikan arahan lah macam mana nak kita mulakan tabungan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ali sebab bersetuju untuk ambil 500 hari ni. Cik Ali, sebelum tu Cik Ali, saya nak minta bantuan juga Cik Ali lah. Rasa-rasa tak ada tak kawan-kawan Cik Ali yang perlukan bantuan macam yang saya tawarkan kepada Cik Ali? Ada tak? Ada kot, ada. Boleh tak saya Cik Ali sharekan dalam mungkin 3 ke 5 orang share dekat saya? InsyaAllah Boleh Cik Ali Okey, terima kasih Cik Ali. Alhamdulillah. Jadi nanti saya akan hantar dokumentasi tu. Rasanya kita teruskan hari ni lah. Boleh Cik Ali Kita teruskan je lah ini. InsyaAllah boleh. Tak apa. Okey, saya akan hantarkan dokumen berkenaan. Saya akan hantarkan pada WhatsApp Cik Ali. Dan tu nanti kita akan mulakanlah simpanan ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Ali. Cik Ali, ada apa-apa nak tanya tak dekat saya sebelum kita tamatkan kita punya perbincangan hari ni Cik Ali? Kita kalau kita baik pada yang plan simpanan 500 selama ya betul yang 500 tahun tu. Dia jadi 229,000. Ni anggaran Cik Ali anggaran. Macam anggaran lah, macam perincian macam mana sebab kalau detail nanti of course lepas ni saya akan hantar kepada Cik Ali quotation yang lengkap berserta dengan detail dia sekali Cik Ali. Saya akan hantar dalam bentuk PDF kepada WhatsApp Cik Ali. Cik Ali tengok detail. Kalau boleh nanti kalau Cik Ali tak faham, Cik Ali baca dulu. Tapi kalau Cik Ali tak faham, kita boleh buat Zoom sekali lagi. Kita akan duduk sama-sama tengok. Boleh tak Cik Ali? Kita buat macam tu. Okey. Tapi saya akan detailkan lah. Ada detail dia Cik Ali. Mana dia? Baik. Okey Cik Ali. Itu saja ke Cik Ali? Ya, itu je. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita boleh tamatkan dululah kita punya presentation hari ni Cik Ali Ya, boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Akan hantar WhatsApp kepada Cik Ali lah. Dia punya quotation. Lepas tu saya akan WhatsAppkan dokumen perlu lah. Terima kasih sekali lagi Cik Ali. Selamat datang ke dalam sistem takaful kita. Tahniah diucapkan kepada Cik Ali. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Okey. Kalau anda tengok tadi, ini sesi refleksi sesi refleksi. Kalau anda tengok presentation yang saya buat tadi, kan? Presentation yang saya buat tu, apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Tulis dekat chat tu, apa yang berlaku? Ataupun saya pun nak cakap apa yang berlaku bila saya buat presentation tadi? Cuba cari persamaan. Tadi. Ailan tak boleh jawab kan? Peserta kena jawab ni. Apa yang berlaku? Banyak lagi tu. Apa yang berlaku tu? Pedah kanan. Belum. Kita kena pergi daripada awal tadi presentation tadi. Tengok apa yang berlaku. Saya jangan ambil yang lah ni, ambil awal-awal tadi apa yang berlaku. Presentation tadi. Cuba kita tengok balik apa yang berlaku. Recall balik apa yang berlaku. Kita kenal dengan klien, kita kaji background dia. Tu ada yang jawab tu Cik Syah, bonding. Anda cuba anda ingat berapa kali saya sebut nama Encik Ali dalam presentation saya? Banyak kali ke? Banyak kali. Banyak kali kan? Maksudnya nama pelanggan ni, nama mesra pelanggan ni kita kena tahu dulu sebelum kita buat presentation. Nama dia pun kita tak tahu, macam mana kita nak rapat dengan dia? Keduanya, macam mana saya rapatkan diri saya dengan Cik Ali tadi? Cik Ali rasa selesa tak dengan saya dia cakap tadi? Boleh. Rasa macam dah lama kenal ke baru kenal? Macam nak sembang ya, sebab apa? Ada tadi kita kaitkan kita punya background dengan background dia. Ya, cari kedua proses kita bila kita bertemu dengan pelanggan ni, cari titik pertemuan. Get repo. Repo tu maksudnya betul. Cari titik pertemuan. Cik Ali saya mengajar. Dia saya pun, saya pernah juga pergi dekat tu. Cari titik pertemuan dulu kan. Tapi janganlah cari titik pertemuan ni sampai setengah jam, 1 jam. Cari titik pertemuan tu berapa lama tadi? Ada sampai 5 minit tak? Sampai kurang sikit-sikit lah, tambah-tambah sikit-sikit. Tak lama kan? Tak lama. Jadi kita cari, dia panggil turning point pelanggan kita. Kita nak cari titik pertemuan tu. That's why saya ada formula dekat situ. Kalau you faham formula ni, you boleh gunakan bila jumpa dengan pelanggan. Sebab yang penting bila you nak mula start up dengan pelanggan ni, nak kenal dia, satu nama. Nama
dekat mana dia, Tadi dekat tu. mana dia berada, betul tak? Selalu pergi Sungai Petani Cik Syah Selalu, memang selalu. No rates dia punya, you kena ingat ini saja. You tulis dekat dalam you punya nota, no rates, NORAIDS, no rates. Kan, NORAIDS, no rates. Nah, ini amalan yang saya buat lah sebelum kita nak mula buat presentation tu. Ada orang guna 5W1H, boleh juga, tapi saya guna no rates. No rates tu kita kena tahu nama dia. Jangan tak tahu nama dia pula bila buat presentation ni. Kalau you perhati presentation yang saya buat tadi, keduanya saya pergi kepada dia punya pekerjaan dia kan, occupation dia. Sebab occupation ni kadang-kadang senang untuk dapat titik pertemuan bila kita tahu pekerjaan dia. No rates name, occupation. Kan? Lepas tu resident, dekat mana dia duduk, betul tak? Tadi kita tahu dekat mana, Sungai Petani kan? Sungai Petani. Sungai Petani ni, kita boleh anggar tak dia punya pendapatan? Dia bandar ke semi bandar Sungai Petani ni? Ya, kawasan Dia tu guru, bandar. bandar, guru, semi kan? Betul kan Cik Ali kan? Jadi dia macam, kita boleh anggar ni pendapatan ni, guru ni. Kita dah tahu. Lepas tu kita dah tahu umur pula 29 tahun kan? Kan? Ya. Jadi bila kita tahu guru, bandar, kita dah boleh agak income dia. No rate saja. Name, occupation, resident, income. Boleh tak agak income dia? Boleh. Boleh agak income dia. Kan? Kan? Lepas tu tadi dalam saya punya presentation saya ada tanya tak pasal anak dia? Ada. Tapi cuma Cik Ali tak ada anak Kan? Maksudnya saya nak tahu apa? No rate saja. Name, occupation, resident, income, lepas tu dependent. Dependent tu siapa yang dia tanggung? Anak dia ke isteri dia. Nampak tak? Dependent. Cuma saya tak tanya last kali tu S tu special interest. Special interest tu hobi dia lah. Kadang-kadang cara nak cari titik pertemuan ni adalah dengan tanya hobi dia apa. Pun boleh juga. Cik Ali kalau masa lapang biasanya Cik Ali selain daripada kerja, Cik Ali ada ke hobi-hobi tertentu ke apa semua? Suka tengok bola ke? Macam tu. Pun boleh juga. S no rates. S. Jadi ini cara untuk kita tarik perhatian pelanggan lah. Bukan turut-turut pergi presentation tau. Kalau kita ingat tadi balik, kita bukan terus-terus present dekat belah atas tu. Tak. Kan kita cari titik pertemuan dulu. Kemudian saya buat apa? Keduanya. Ingat balik. Cik Syah, saya mencelah sikit. Ada yang tanya ni, kalau tak jumpa titik pertemuan tu macam mana tu Cik Syah? Kena cari. Kena cari. Kena Macam cari anda semua kena cari titik pertemuan tu. Sebab kalau tak jumpa titik pertemuan tu, dia tak ada jiwa lah nak present ni. Dia macam baik. Betul. Kena cari. Penting tu Cik Syah, kalau kata kita duk cari cara tapi tak jumpa kak. Berarti Mesti kalau jumpa. kita nak gebang je lah, kita nak tipu je lah. Itu sebab kadang-kadang ada orang ni saya dulu cerita lah kan, kawan-kawan saya tu. Ada orang nak cek pertemuan ni, titik pertemuan ni sampai 1 jam dah duduk dengan dia tau. Tak masuk lagi presentation tau. Ni baru kenal-kenal. That's why nak kenal-kenal ni memang bukan senang lah. Saya cuma boleh bagi tips no rates tu. Tapi mungkin juga ada kawan-kawan kita ada cara-cara yang lain untuk dia kenal. That's why kalau kita pergi program yang macam ada dululah, Cik Ibrahim pernah share, dia kata kita guna 5W1H. Pun boleh juga. Why, what, where, when, how. Boleh juga kan. Dia teknik, is about teknik lah. Kan. Cuba saya punya teknik is no rates. Kan, no rates untuk saya kenal orang tu. Jadi bila saya cerita tu, saya tak secara indirectly. Tapi dalam kepala otak saya, no rates. Saya kena tahu benda ni dulu. Kan. Kalau 10 minit lah. Kan, 10 minit lah. Tapi biasanya lah kan, bila kita ni minta kebenaran 15 minit. Kadang-kadang bila kita, Cik Ali tadi sedar tak saya present? Berapa minit? Lebih. Kita tengok jam pun. Bila Cik Ali dah menghayati presentation yang saya buat, dah menjiwai, Cik Ali perasan tak masa tu berjalan? Tak. Ya, tak perasan lah. Tapi of course lah, kita sebagai orang kata profesional kan. Kita kena make sure lah, timing tu kita kena make sure lah. Kita bukan pelanggan sebab pelanggan cakap. Sebab in the end of the day, saya present tadi, saya rasa kurang daripada 15 minit. Betul tak? Sebab saya keep track.
of timing. Saya cerita tadi kurang dari 15 minit. Sebab kita mula lebih kurang 11-5 minit. Nampak tak? Sekarang dah 11.18. Kan? Jadi kita kena keep track. Kita sendiri kena keep track lah. Kan? Supaya kadang-kadang pelanggan ni dia nak cepat kan. Jadi kita kena keep track lah masa kita. Tapi of course lah kalau presentation, minimum lah. Kan? Minimum, paling minimum kita kena buat lebih kurang 7 ke 10 minit lah. 7-10 minit lah. Itu presentation, simple presentation. Dan memang pun presentation yang banyak dekat dalam yang saya sharekan dekat dalam ni dah 7-10 minit saja. Dia tak perlu lama-lama sangat Kita kalau lama-lama sangat ni, kita kadang-kadang kita pusing sana pusing sini kan. Apa sebenarnya kita nak cerita kat pelanggan kan? Kan? Straight to the point lah kan. Nak cerita pun janganlah cerita terlampau panjang sangat. Kalau kita tengok slide yang ada dekat sini ni, ada 16 slide saja tuan-puan. 16 slide you cerita dalam satu slide, you cerita dalam 1 ke 2 minit, cukup 15 minit. Cukup 15 minit insya-Allah. Okey, kita go back tadi. Kalau kita tengok, kita go back tadi. Okey, lepas saya dah dapat titik pertemuan, saya buat apa? Saya minta masa kan. Minta masa dekat pelanggan. Jadi pelanggan dah cakap, okey, itu sebenarnya adalah orang kata macam orang kata pemula lah. Kita nak present ni, lepas kita bercerita tentang dia punya dekat mana dia kerja tu, kita nak ada bridging tau. Bridging ke presentation. Kan? Kita nak bridging ke presentation lah. Takkan tiba-tiba nak masuk presentation. Tak boleh kan? Jadi itu sebabnya saya tanya masa dia berapa lama. Sebab dia pun, bila saya tanya masa berapa lama, apa perasaan Cik Ali? Masa macam, berapa lama masa kita ada tu, kita membuat kita jadi macam, kita akan alert lah. Maksudnya Cik Ali alert yang sekarang ni saya nak present, betul tak? Betul. Saya bukan nak cerita-cerita lagi dah. Saya nak cerita benda serius. Betul kan? Cik Ali dah nampak tadi. Nak cerita benda serius ni kan? Kalau dia kata masa ni nak cerita benda serius lah. That's why dalam pelanggan kita dia akan nampak benda tu. Kan? Kita minta masa ni sebenarnya adalah tips bagi tujuan untuk kita bridging. Bridging daripada pengenalan kepada presentation. Ini yang ramai yang tak buat ni. Tiba-tiba dah masuk presentation. Ke pelanggan pun tak tahu dia dah masuk presentation dah. Kalau pelanggan tak tahu anda tengah present takaful, itu marah. Kan? Marah. Jadi pelanggan kena tahu sekarang ni kita nak fokuskan dia. Kan dia macam funnel kan? Kita cerita dulu benda yang umum. Lepas tu kita nak fokuskan dia dekat apa yang kita nak share dekat dia. Jadi hari ni kita nak share tentang macam mana nak buat satu bentuk simpanan yang akan membolehkan dia, kehidupan dia tu akan jadi macam aman damai lah semasa dia hidup ni kan. Itu yang kita punya fokus tu. Objektif akhir kita supaya bila dia dengar presentation kita ni, dia akan buat satu bentuk tindakan untuk join kita punya takaful ni supaya dia boleh aman damai lah kehidupan dia nanti. Itu yang kita nak cerita tu. Itu objektif kita dalam presentation ni. Presentation ni. Kemudian baru saya start presentation, betul tak Charlie? Kan? Ya, betul. Tapi dalam presentation yang saya buat, adakah presentation saya satu hala ke dua hala? Cuba anda perhatikan betul-betul. Satu hala ke dua hala? Dua hala. Maksudnya dalam presentation kita kena involvekan pelanggan kita. Sambil kita libatkan pelanggan kita, kita ambil maklumat-maklumat yang penting pada pelanggan kita. Nampak tak? Kita gunakan balik whatever yang pelanggan buat ni, kita macam rephrase balik tau. Paraphrase atau ulang balik apa yang pelanggan cakap. Setiap kali pelanggan cakap, saya akan ulang. Betul tak Cik Ali? Nampak tak? Perasan tak? Betul. Setiap kali Cik Ali cakap, saya akan ulang balik apa yang Cik Ali cakap. Ini namanya peneguhan, tuan-tuan dan puan. Ini namanya peneguhan. Meyakinkan dia apa yang dibuat tu betul. Nampak tak? Kita buat peneguhan. Mana yang baik lah. Jangan ambil yang buruk yang dia cerita lah. Mana yang baik? Mana yang baik, Cik Ali buat, cerita balik. Pilih yang baik tu. Bila Cik Ali cakap, kita dengar. Kita kena fokus juga tu, presentation tu. Kita dengar dan kita bagi peneguhan. Apa yang baik. Apa yang baik Jadi dia ada two way communication. Dua hala. Bukan satu hala tuan-puan. Kalau satu hala jawabnya. Saya pernah juga presentation tak ada dua hala. Dia macam ni. Rasa-rasa dia ambil tak? Kemudian macam ni. Kan? Sebab tak ada dua hala tuan-puan. Bila tak ada dua hala, kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya dia punya kehendak atau keperluan dia. Kita tak tahu.
Jadi bila kita buat penugahan-penugahan ni, kita tahu apa keperluan sebenar dia. Kan? Dan dalam hal ni, observation saya, Cik Ali ni dia memang suka buat simpanan. Dia suka simpanan, cuma simpanan dia mungkin tidak diversified, tidak hanya ada kat 2 tempat je kan. Dia tak buat banyak-banyak tempat lagi kan. Sepatutnya kalau simpanan ni kena banyak tempat lagi, bukan 2 Cik Ali kan. Cik Ali pun tahu kan. Kita invest beli rumah pun simpanan juga. Kita ni pun stock market pun kita simpan juga. Banyak tempat untuk simpan ni, bukan satu tempat untuk simpan. Termasuklah simpan dekat dalam takaful. Kan. Jadi dua hala sepanjang saya cerita tadi, saya cerita berkenaan dengan Cik Ali. Saya tak cerita tentang saya tau. Cik Ali nampak tadi bila kita duduk berdua tadi, saya hanya mencerita tentang Cik Ali. Saya tak cerita tadi saya, dalam presentation elakkan cerita tentang diri kita. Kita kena pelanggan kena cerita dekat kita. Bila pelanggan cerita dekat kita, barulah kita memahami keperluan pelanggan yang sebenarnya. Dan kenapa presentation berkaitan simpanan ni adalah satu presentation yang sangat universal, boleh diterima oleh semua orang. Sebab simpanan ni dah memang menjadi habit. Sikit atau banyak memang kita akan buat juga. Nampak tak? Sikit atau banyak kita tetap juga akan buat simpanan ni lah. Cuma sekarang ni apa yang kita nak buat dengan pelanggan adalah kita nak pastikan pelanggan supaya dia diversified tadi kan. Tadi kita cerita dengan pelanggan, kita cuma nasihat aja. Sama ada dia nak terima nasihat kita atau tak terima nasihat kita, itu perkara kedua. Kita nasihat dia supaya bila kita buat simpanan ni, cik, kita simpanan kita bagus, kita buat simpanan. Kan kita dah buat simpanan berterusan, itu bagus, benda yang bagus. Tetapi yang lebih penting dalam bentuk simpanan ni adalah kita kena diversify. Kita pecah-pecahkan simpanan kita ke dalam banyak portfolio Banyak portfolio. Sebab kita pun tahu kan, bukan semua portfolio simpanan kita akan membolehkan kita mendapat pendapatan yang banyak pada masa depan. Tapi kalau kita ada portfolio yang pelbagai, sekurang-kurangnya memang kita akan ada simpanan jugalah pada masa depan. Kan, portfolio. Itu sebabnya kita sekarang ni dalam proses untuk membina portfolio pelanggan kita. Itu sebabnya akhirnya saya buat apa, Cik Ali? Bila saya dah bagi ketegasan di atas kita kena simpan banyak tempat ni, kan? Lepas tu saya buat apa, Cik Ali? Tunjuk produk kita lah. Yes, saya akan offer solution. Kan, isu dia yang berlaku adalah Cik Ali simpan 2 tabung saja. Nampak tak? Saya tak cakap benda ni isu kat Cik Ali, saya diagnose. Betul, saya diagnose tadi kan? Bila saya diagnose, saya tahu Cik Ali hanya simpan 2 tabung. Cik Ali simpan dekat 300 dekat tabung haji, Cik Ali simpan dengan cara melabur dekat dalam emas. Betul Cik Ali kan? Ya, betul. Jadi saya dah diagnose benda tu. Jadi solution saya kena tak dengan Cik Ali? Solution yang saya bagi tadi, saya cakap simpanlah Cik Ali dalam takaful, ada perlindungan sekali, ada ni, jumlah simpanan dia banyak ni. Kena tak dengan Cik Ali? Kena jugalah. Kena jugalah kan. Rasa-rasa macam nak ambil terus Cik Ali kan? Cik Ali sendiri pun rasa macam, lepas ni aku kena ambil. Tapi Cik Ali jangan ambil dengan saya lah. Cik Ali ambil sendiri lah. Cik Ali ada kod kan? Ada. Cik Ali ada kod, ambil sendiri. Polisi yang kita tawarkan sebenarnya, nampak tak ada produk tuan-tuan. Tapi sebenarnya dekat sini ada produk. Dekat belakang ni ada produk. Saya gunakan produk Prime Saving. Prime Saving untuk keluar quotation ni. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, boleh tak keluar quotation sendiri? Guna slide yang sama? Boleh tak? Boleh tak kita buat table macam ni kan? 150, 300, 500. Kita buat dalam bentuk table. Kita tunjuk yang hibah dariku ni. Boleh tak? Boleh. Boleh tak kita guna polisi-polisi lain? Boleh. Cuma yang saya gunakan di sini adalah polisi Prime Saving. Prime Saving. Memang polisi yang simpan dia banyak. Boleh tak kita gunakan ikhlas wanita dekat dalam behind the simpanan yang perlindungan ni? Pun boleh. Kan? Pun boleh. Kalau wanita lagi banyak lah sumbangan kena buat kan. 500, kadang-kadang 1,000 kan. Paling minimum pun saya ingat kalau wanita tu dalam 200-300 juga. Jadi ini terpulang kreativiti kepada semua rakan niaga kita untuk pilihan pelan simpanan tu. Jadi pelan simpanan takaful ni di tangan pelanggan kita, bukan di tangan kita. Kita cuma bagi option, betul? Betul. Tapi of course lah, anda perhati tak betul-betul tadi? Option yang saya bagi, option yang mana dulu? Yang paling banyak.
Ya, bila kita berhadapan dengan pelanggan, you all jangan risau untuk bagi yang paling banyak. Sebab yang paling banyak ni akan bagi benefit yang paling tinggi, tuan-tuan. Dan juga tabarok yang paling besar. Kita jangan lupa. Tabarok yang paling besar adalah dengan sumbangan yang paling tinggi. Bukan sumbangan yang paling rendah. Sebab tak? Kita kena offer something big first. Kan? Dan dalam hal ni, Cik Ali tak ada, dia macam okey. Dia kata okey lah 500 kan. Tapi ada orang tentu Cik Ali kan. Betul? Dengan kawan-kawan kita yang lain ni. Kadang-kadang bila saya offer kan, why not kita start dengan 500 dulu. Apa agak-agak dia rasa. Kalau Raudah katakan ataupun Kak Anisah ke apa semua, atau kawan-kawan yang lain ni, duduk dekat area, contohnya area kampung. Sik sana tu. Ada macam Cik Maliki kan. Duduk sik tu. Takkan Cik Maliki nak bagi 500 bulan? Betul tak Cik Maliki? Cik Maliki? Saya nampak dia tadi kan. Takkan nak bagi dia 500, Cik Mohtar duduk dekat Batu Pahat. Takkan nak bagi dia betul takkan. Ya, takkan nak bagi 500. 500. Jadi itu sebabnya Cik Maliki, dia duduk dekat SIG, dia dah tahu kedudukan orang kat sana, pendapatan dia sana. Itu sebab Cik Maliki akan bagi average berapa? 150 betul tak? Cik Maliki? 150 kan, betul kan? Betul lah tu, sebab kawasan yang Cik Maliki business. Tapi kalau Cik Maliki duduk KL, saya tanya. Duduk KL. Dekat mana dekat? Dekat Damansara. Orang duduk kaya-kaya. Cik Maliki nak bagi 150 ke Cik Maliki? Tak akan bagi lah. Sayang lah. Lebih kan, bagi lebih. Mesti bagi besar kan, betul kan? Nampak tak? Betul. That's why kita juga as a consultant, kita kena smart. Bila kita bagi proposal ni, kita kena smart. Nampak tak? Dekat mana kita berada tu, that's why kita kena modify balik yang pelan simpanan ni, kita kena modify balik lah. Kita kena modify ikut kepada keperluan kita. Keperluan kita lah. Keperluan kita. Ini kita kena faham. Tapi whatever modification yang kita buat dekat dalam pilihan pelan simpanan tagaful ni, kita kena bermula yang paling besar. Sebab kita nak test. Kenapa kita nak mula besar? Sebab kita nak test je dulu. Test je dekat 500. Woi, tak boleh lah. 500 bulan ni jawabnya tak makan aku. And then kita boleh test dekat 300. Macam saya ni, saya buat secara in general lah. Mungkin sebab pelanggan saya ni adalah pelanggan di Kuala Lumpur. Jadi saya start dengan 500 dulu. Kemudian 300. Kemudian 150. Tapi ada tak simpanan tu? Ada. Kalau dia kata 150 tak boleh jugalah. Ada tak kita boleh buat rendahkan lagi simpanan kita? Boleh Boleh. Dia minimum 50 Minimum 80. 80. Ada lagi minimum 80. Sebab kalau yang 50 tu dah tak ada simpanan lah cik ni. Itu kita cerita fokus ke hibah. Sebab yang ini presentation yang ini kita fokus dekat simpanan dan juga hibah. Perlindungan tu lah. Kita fokus dekat simpanan dan hibah. Nak tanya. Okey, kalau kata macam kita dah dapat research apa semua, kita punya prospek dia kata okey simpanan dia kita dapat dalam 500 bagi orang. Kemudian kita kata nak minta dia diversify dia punya simpanan. Jadi kalau kita bagi kita kata 500, orang kata 500 banyak sangat dia kata. Sebab simpanan nilai dia memang 500 saja. Lepas tu macam mana kita nak sebab dia kata kalau itu saya nak ambil yang paling minimum 150. Sebab dia nak diversify, dia nak kekalkan yang sana. Jadi macam nak kita nak pujuk dia supaya kalau boleh ambil yang lagi tinggi. Jangan macam tu. Saya kalau pelanggan dia kata dah setuju untuk ambil 1.5, saya proceed dulu. Jangan pujuk dah. Proceed dulu untuk close deal. Sebab apa? Bagi IC dulu. Sebab apa? Sebab kita kena ingat pelanggan ni dia duduk dengan kita bukan masa tu je tau. Pelanggan ni akan jadi pelanggan kita forever. Sebab dalam proses seterusnya dalam sales cycle adalah membuat apa? Ini ramai orang lupa ni. Membuat policy review dia panggil. Proses berikutnya selepas close deal adalah policy review. Which is ramai daripada kita tak buat. Review balik. Lepas 2-3 tahun jumpa balik pelanggan ni. Agak-agak masa tu dia boleh tambah tak lagi? Jadi Boleh. Sebab apa? Sebab pendapatan dia dah meningkat. Kesilapan yang banyak dilakukan oleh rakan-rakan kita dah. Lepas kita close deal, kita tak pernah review balik polisi-polisi pelanggan kita. Kita buat diam dengan pelanggan kita. Cuba kita review balik. Saya review pelanggan-pelanggan saya. Bila saya review balik, dia kata
Kalau kau tak datang Cik Syah, aku dah ambil dengan orang lain dah Cik Syah. Kalau kau tak datang aku dah ambil dengan orang lain. Saya pernah ada seorang pelanggan tu, saya jumpa, dia close deal dengan saya lebih kurang RM600 sebulan. Adakah dia tak ada polisi? Dia ada polisi seorang puan. Polisi dia ambil dengan ejen takaful juga. Ejen takaful tak, tapi ejen takaful tu tak pernah datang jumpa dia. Dia ambil waktu tu RM100. Waktu tu dia grade 41. Sekarang dia dah naik grade 54. Bila saya jumpa dia kan, dia kata memang saya ada duit lebihan tapi tak ada siapa jumpa saya. Saya punya ejen lama saya pun tak jumpa saya. Jadi dia pun ambil dengan saya RM6 sebulan. Nampak tak kat situ? Kita jangan lupa pelanggan kita juga sebenarnya kita boleh close deal lagi dengan dia. Kan kalau katakan tak boleh waktu tu, close deal dulu Cik Ali close deal dulu 150. Jangan kita argue dengan dia pula kan. Dia nak 150, kita yes proceed dulu kan. Itu pun dah cukup. Syukur alhamdulillah Allah dah ID dah turunkan kepada aku, alhamdulillah. Allah dah bagi aku untuk jaga dia dengan 150. Aku terima, ya Allah ya Tuhan aku terima ni. Itu yang kita nak buat tu. Terima dulu. Accept dulu, jangan kita reject pula. Kemudian 2-3 tahun ataupun setahun 2 tahun kita review. Cik Ali itu yang kita kena buat lah. Okey. Lepas tu dah selesai, dia dah pilih 500. Apa yang saya buat lepas tu? Nampak tak? Refresh balik yang tadi. Lepas saya selesai 500, apa dia buat? Saya cakap saya akan buat proses untuk closing. Closing Kalau you perhati betul-betul, proses yang saya buat, yang ni pun saya share sebelum-sebelum ni, teknik yang saya gunakan dalam presentation, simple teknik, saya tak nak macam 7 step, 8 step, 110 step pun semua. Kita pakai 3 step saja. Approach, present, close. Approach, present, close. APC. Anda ingat semua ni. 3 step. Jangan pening-pening kepala 10 step kan. Approach, present, close. Kita dah present, terus close deal. Jadi pelanggan dah setuju tadi kan 500. Lepas tu apa saya buat? Saya akan hantar dokumen berkaitan sebab sekarang dunia maya. Saya akan hantar dokumen berkenaan untuk dia lengkapkan lah. Saya akan hantar quotation untuk dia tengok secara lebih detail macam Cik Ali tadi sebab dia tak dapat quotation awal-awal kan. Kan? Kalau macam Cik Syah, okay, kalau kita waktu kita nak closing tu kita tanya, okay, so macam mana Cik, apa berminat ke untuk dengan kita ni? Kemudian dia kata, saya nak kena fikir dulu ataupun saya nak kena bincang dengan luar dulu. Saya nak ni ada punya jawapan-jawapan tu, kita nak counter macam mana? Okey, biasanya itu dah masuk ke kelas lain lah. Tapi saya boleh jawab dekat lain ni, istilah tanya kan. Itu masuk kelas lain, itu namanya kelas objection. Kelas menyelesaikan orang kata pelanggan punya concern lah. Kan? Kan? Bantahan. Tapi Objection handling. Objection handling kena masuk kelas lain tu. Itu biasanya dalam program hari Isnin malam kami kongsi, kita selalu ada program-program macam tu. Betul kan? Cik Lang kan? Kami kongsi. Jangan risau Cik Ali, kita sentiasa akan ada program yang macam ni. Secara umumnya apa saya akan jawab saya akan jawab dengan tanya balik dekat dia. Okey, Cik Ali cakap tadi, Cik Ali macam tak berapa nak ready untuk ambil lah kan? Betul kan? Ya. Boleh tak saya tanya apa yang menyebabkan Cik Ali bercadang untuk tangguhkan dulu? Boleh tak share dengan saya? Kalau Cik Ali tak keberatan, tak boleh tak Cik Ali share kenapa agak-agaknya Cik Ali nak tangguhkan dulu? Nampak tak? That's why kita kena go deep. Go deep. Dia nak tangguh, kadang-kadang ramai rakan-rakan kita, dia kata saya tangguh dulu, lepas tu kita, okay, tak apalah, dia tangguh lah. Kita tak tanya balik kenapa pelanggan kita nak tangguh. Sebab kita nak tahu reason kenapa dia nak tangguh. Dia nak tangguh ni sebab dia tak suka produk ni ke? Dia nak tangguh ni sebab dia tak suka saya sebab saya lelaki dia suka orang perempuan ke, atau orang perempuan dia suka orang lelaki ke? Dia nak tangguh sebab kita nak kena tahu sebab dia tangguh tu. Sebab kita boleh, bila kita dah tahu asbab dia untuk menangguhkan perkara tu, kita boleh bantu mendorong pelanggan untuk buat keputusan yang betul. Nampak tak? Ini perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Bila dia nak tangguh, dia mesti ada sebab kenapa dia nak tangguh Cik Ali. Kita nak kena tanya dia, kenapa nak tangguh tu. Kalau dia kata sebab dia, saya dulu untuk makluman tuan-puan lah, saya tanya benda ni. Minta maaf tuan,
Saya cerita berkenaan dengan takaful ni. Saya quotation dia pun semua pun dah ada. Cik cakap benda ni bagus kan untuk tuan. Tapi kenapa agak-agaknya tuan nak tangguhkan dulu You tahu tak apa dia cerita? Dia cakap dekat saya, aku bukan tak nak ambil Syah. Aku pernah terkena dengan ejen dia tu. Aku pernah terkena dengan ejen. Ejen ni ejen online, dia kata. Ejen online ni dia call aku kan. Bila dia call aku pun aku tak belum cakap apa-apa lagi, tiba-tiba dah tolak dah dekat akaun bank aku. Sampai sekarang ni Syah, kau tengok. Sampai sekarang ni tolak ni dekat Maybank. Tak boleh cakap bank mana lah kan. Silap. Sampai sekarang tolak ni. Macam mana ni Syah? Jadi, kita kena selesaikan dulu. Kerja kita, selesaikan masalah pelanggan. Baru dia nak ambil dengan kita tuan-tuan. Selesaikan masalah dia tu. Masalah dia apa? Masalah dia, aku dah kena potong dah. Insurans takaful ni. Tapi tak ada siapa serve aku. Aku pun tak tahu macam mana benda ni. Dia cakap kat saya, Syah, kalau kau boleh selesaikan hal ni, aku sebenarnya tak ada nak sangat ambil lah dengan company ni. Tapi dah benda tu dia tolak dekat akaun aku. Aku pun macam, pasalah terus je dah. Kalau aku boleh selesaikan hal ni, aku ambil lah. Dia tak nak. Isu dia tak nak. Dengan ni. Jadi apa yang kita nak buat? Saya masa tu senang je. Depan dia juga masa tu saya buat apa? Saya angkat telefon terus. Call Sebab bank tersebut. LAN pun kerja bank kan. Kalau kita terus Betul. kereta tu, cerita tentang polisi apa semua ni kan. Bank akan tanya-tanya. Dia akan tanya, bank akan tanya apa Lan? Siapa yang milik polisi ni? Betul. Apa saya buat? Tuan, ni Verification dulu. Verification dengan dia lah dah depan kita. Tuan, dia bank ni dah tahu dah tentang polisi tuan ni. Dia nak sahkan yang tuan apa semua. Memang betul tuan dulu tak berminat tak ambil. Tuan bercakap dengan dia. Dia pun bercakap lah. Tonteng. Dah, selesai tuan-tuan. Selesai masa tu juga selesai. Terus dia ambil waktu tu. Kan. Jadi isu dia sekarang, bila pelanggan bertangguh, dia kata nak fikir dulu, kita kena tanya, boleh tak minta maaf tuan, boleh tak saya tahu apa yang menyebabkan tuan nak berfikir dahulu? Adakah sebab harga saya ke? Adakah sebab produk ni ke? Adakah sebab syarikat kenapa ke? Saya kalau boleh saya nak betul tak? Kalau pelanggan betul-betul serius, dia akan bagi tahu masalah dia. Tapi kalau pelanggan tu hanya memberikan alasan bagi tujuan tu tak nak ambil dengan you, dia akan banyak alasan kan? Ini kita tahulah ada pelanggan yang banyak alasan kan. Dia banyak alasan, kita buat apa? Next. Jangan pening-pening kepala, kita next. N-E-X-T. Tapi kalau pelanggan tu betul-betul concern dia, kita nak tahu dia punya concern tu, kita selesaikan masalah dia. Agak-agaknya dia nak ambil tak dengan kita? Jadi confirm dia akan ambil Charlie. Kalau kita selesaikan masalah dia, kita akan memang confirm dia akan ambil lah. Selesai masalah. Nampak tak kat situ Jadi biasanya memang itu akan berlaku. Kalau katakan tak ada objection dalam kita punya presentation, itu nampak macam tak logik lah. Even tadi pun ada objection. Sebab apa? Cik Ali kata, Cik Syah, saya 229,000 ni, saya nak tahu dia punya quotation detail dia macam mana. Itu objection lah tu. Objection yang baik. Dia kata objection yang positif, bukan objection yang negatif. Objection yang positif. Kita boleh bagi detail dia. Bila kita bagi detail dia, dia akan lebih yakin lah. Ini saja yang kerja-kerja kita A simple presentation, 16 page presentation, kita dah boleh buat close deal. Nampak tak? Dan untuk makluman anda semua untuk makluman semua, presentation yang saya share hari ni, this is MDRT punya presentation tau. Digunakan oleh MDRT seluruh dunia tau. Sebab asalnya presentation ni adalah diajarkan oleh MDRT coach yang kita akan buat program tu nantilah insya-Allah dekat mana? Dekat Kolmar tu kan. Kita translate alih bahasa daripada bahasa Cina ke bahasa Melayu. Masa tu saya dengan Cik Husaini kan pergi cari tu. Cik Husaini lah dia pergi cari translator tu, anak buah dia ke tak silap saya yang translatekan ni kan. Daripada bahasa Cina ke bahasa Melayu dan digunakan oleh MDRT seluruh dunia untuk jadi MDRT. Cerita dia tiap-tiap hari tuan-tuan puan, cerita ini sahaja.
Dia punya skill dia. Satu senjata. Tiap-tiap hari kerja dia keluar cerita yang ini saja. Slide presentation dia ini saja. Dia bukan cerita benda-benda lain. Tapi of course lah sebab dia orang insurans kan. Insurans dia tak payahlah cerita takaful. Kan kita ni kena tambahlah sikit. Ceritalah sikit takaful dulu kan. Lepas tu ceritalah yang ni. Kan? Nampak tak? Digunakan oleh MDRT seluruh dunia. Masya Allah. Kan? Nanti Lan tolong jawab macam mana nak contact bank tu. Boleh. Dia WhatsApp tu kan. Dia tanya macam nak contact bank. Jadi presentation ni kalau anda semua tak ambil bagi gunakan, manfaatkan sepenuhnya. Kalau anda rasa benda ni tak perlulah untuk anda, tak payahlah dengar cakap saya, tak payah dengar cakap Cik Syah, tak payah dengar cakap sesiapa. Saya rasa presentation saya terbaik. Apa? You gunakan presentation you all. Tetapi saya cuma nak cerita this is the presentation yang digunakan oleh MDRT. Kalau rasa tak bagus presentation ni, tak apa, tak payah guna. Tetapi kalau anda rasa sekemulit dalam hati ada, presentation ni is very powerful presentation. Gunakan tuan-tuan. Gunakan. It's a very simple step by step. Simple. Sangat simple tuan-tuan. Saya perhatikan presentation dia, Allah, senang dia nak cerita kan. Even kadang-kadang kalau you tak ada pendidikan yang tinggi pula, you ada SPM saja pun you nak cerita, boleh cerita. Boleh cerita. It's a very simple presentation dan insya-Allah anda boleh jadi MDRT dengan menggunakan slide ini sahaja. Tak payah nak belajar yang canggih-canggih lah. Kan ramai kan belajar yang canggih-canggih lah, cerita pasal future value lah, present value lah, need based analysis lah kan. Kita kita ambil simple saja. Dalam dunia ni orang nak simple tuan-puan, orang tak nak yang complicated, pening kepala ni kan. Benda yang simple ni lah yang akan memudahkan kehidupan kita dalam seharian. Benda yang simple kan. Simple, mudah, senang nak dilaksanakan, very direct kan, insya-Allah. Gunakan. Boleh guna boleh cubalah. Cuba. Jadi saya ingat kita pun dah nak ambil masuk ke 11.45 lagi lah. Ada lagi masa 15 minit lah. Kita akan tutup ke 12 lebih kurang 2 jam sesi kita ni. Jadi tolong tuan-puan kalau you rasa benda ni berguna, ambil, gunakan bagi tujuan puan. Dan kalau kita tengok dalam presentation ni, lepas sama ada pelanggan setuju ke tak bersetuju, apa yang kita buat lepas tu? Kita minta apa? Selesai saja presentation ni. Kita minta Ya. potential prospect. Sebab kita dah cerita benda kebaikan dekat pelanggan kita. Kita akan tanya, tuan, yang saya cerita ni adalah keperluan untuk semua orang. Memang baik untuk semua orang. Tuan-tuan rasalah, boleh tak tuan bantu saya untuk bagilah 3 ke 5 orang ke yang saya boleh bantu tuan? Dari sudut simpanan ni kan. Boleh tak? Agak-agaknya Cik Ali boleh tak bagi? Kalau saya pujuk macam tu lah. Boleh kan? Boleh ya. Isunya kita minta ke tak minta? Itulah isu dia. Kadang-kadang bila presentation kita melalut, itu yang kita nak minta pun kita tak tahu nak minta macam mana. Tapi kalau presentation kita teratur, kan saya memang gunakan falsafah ni kan, sampaikan dengan teratur, ikhlas, sentuh hati pelanggan anda. Sampaikan dengan teratur, ikhlas, sentuh hati pelanggan anda. Tulis kat situ, tulis. Sampaikan dengan ikhlas, teratur, sentuh hati pelanggan anda. Jadi satu tadi, bila kita presentation nak nampak ikhlas, kita kena menjiwai, kita kena kenal dengan pelanggan kita. Kenal betul-betul, dekat dengan pelanggan kita kan. Cari titik pertemuan tu. Barulah datangnya ikhlas tu. Lepas tu presentation ni teratur, step by step, betul tak? Kita nampak tak step by step? Satu. Dia tak berterabur kanan kiri tau. Step by step proses dia. Satu cerita. Dah ada skrip yang lengkap semua. Kan? Kemudian saya akan buat apa? Sentuh hati pelanggan. Sentuh hati pelanggan ni bukan kita yang nak bagi dia. Dia kena cakap dengan kita. Dia kena bagi tahu kita. Dia yang pilih 500. Dia tadi pilih 500. Saya cuma offer je. Dia pilih. Dia boleh pilih 300 sebab kat situ ada tulis 300 tak? Ada. Kat situ ada 150 tak? Ada. Tapi dia nak juga 500. Jadi sampaikan dengan ikhlas teratur, sentuh hati pelanggan. Jadi benda ni akan jadilah. InsyaAllah dia akan jadi. Dia akan jadi. Cuma buat dan tak buat sajalah. Buat dan tak buat saja. InsyaAllah. Jadi saya rasa lepas je kita dapat referral, kita akan settlekan dengan documentation, kita akan proceed lah.
InsyaAllah kita doa lah. Lepas tu kita kena banyak doa lah supaya pelanggan tak berubah hati dia kan. Kita doa banyak-banyak semua kan. Kan? Biasanya kalau pelanggan tu cepat dalam proses tu, dia tak berubah hati lah, insyaAllah. Tapi kalau dia berubah hati tu bukan rezeki kita lah. Kita kalau dia tak berubah hati tu, kita tak kisah sangat lah. Jadi ini antara perkara kita buat. A simple satu slide presentation yang anda boleh gunakan untuk buat close deal lah. Which is step keempat lah. Tadi you dah belajar takaful, kemudian sebelum ni dah belajar kan. Perbezaan insurans takaful, hibah, kemudian simpanan. Simpanan. Jadi this pun adalah satu standard presentation yang ada dekat Ikhtisas. Saya tahu dekat YouTube-nya orang lain pun boleh nampak. Jadi kalau anda berminat nak bersama dengan kita, kita dah sediakan macam-macam kemudahan dekat rakan yang kita kan. Anda berminat nak bersama kita, join takaful, join Ikhtisas. InsyaAllah kita akan train anda. Ini dia. Salah satu cara untuk menjadi MDRT adalah dengan presentation berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan simpanan. Salah satu cara nak jadi MDRT ni banyak cara tapi salah satu cara untuk jadi MDRT, $1 million round table. Kalau siapa tak tahu $1 million round table tu, tolong Google MDRT, Google, dengan kaedah menceritakan tentang pelan-pelan simpanan yang ada di takaful lah. Dan memang banyak pun tuan-puan, ini bukannya bila kita tunjuk tadi 229,000 ni bukan benda yang orang kata sikit ni, banyak. Kan? Banyak. Almost suku juta. Bersara dengan suku juta. Banyak tuan-puan. Jadi memang jagaan pulangan tu tak garanti, walaupun dia tak garanti tetapi kita ada anggaran yang telah dikeluarkan oleh syarikat takaful lah, berapa persen yang akan masuk balik kepada pelanggan kita insya-Allah. Saya rasa saya dah habis dengan sesi hari ni, Cik Lan. Okey, baik. Jadi mungkin saya serahkan balik ke Cik Lan, dan kalau ada apa-apa pertanyaan selain daripada presentation ni lah. Kalau ada nak tanya tentang presentation ni pun boleh. Jadi anda semua pun boleh download Cik Lan pun dah bekalkan link dia kan, macam mana nak download kan. Tadi yang untuk e-book tu pada siapa yang perlu, just isikan saja form. Saya ada bagi form tu dekat e-chat, boleh tengok. Dekat atas tu ada link. Tuan-tuan boleh isi saja email kat situ, nanti saya terus blast email saja. Saya rasa lebih mudah macam tu lah. So boleh isi, jangan risau. Kita boleh blast kali dengan slide PowerPoint lah slide ni boleh. Kita akan blast kali lah. Boleh, ada juga yang minta slide PowerPoint tadi pun, jangan risau. Kita akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi kalau yang bukan rakan Ikhtisas tu, rakan yang Ikhtisas tu kena daftar jadi Ikhtisas dululah. Baru boleh dapat. Kalau betul tak dapat lah kan. Privilege. Privilege kepada rakan yang Ikhtisas. Kalau yang tak yang bukan rakan yang Ikhtisas tu kena DM direct dengan saya lah. Kan? Direct message saya insya-Allah. Jadi Cik Lan, mungkin kita boleh buka soalan lah kalau ada apa-apa. Boleh. Okey, jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cik Syah yang sudi untuk kongsikan pengalaman tadi, dan kepada Cik Ali yang sudi jadi kita punya role play tadi tu. Cik Syah, saya rasa cukup baik tadi tu. Kita bukan sekadar saya tadi dengan Cik Ali tadi saya tak ada berlakon-berlakon betul. Kita untuk maklumat anda semua, kalau anda nak tahu cara saya present, itulah cara saya present. Saya tak ada, saya pun tak pernah rancang dengan Cik Ali. Betul Cik Ali Ya, betul. Kita tak pernah ada. Saya di first time saya dengan Cik Ali ni, saya tak pernah pun ada Cik Ali nanti kalau masa present tu nanti Cik Ali kena berkongsi sikit macam ni Tak ada memang tak ada. Saya tadi baru dapat kod kemarin. Alhamdulillah. Tahniah Cik Ali. Jadi sekurang-kurangnya Cik Ali dah dapat presentation yang memang MDRT punya presentation lah. Betul. Jadi saya doakan hari ni siapa-siapa yang masuk hari ni akan dapat MDRT lah. Betul. Okey. Sekarang atau masa depan insya-Allah. Baik. So kita akan buka, mungkin kita bagi ruang sekejap. Saya nak bagi ruang pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada rakan-rakan niaga yang baru mungkin ada soalan kan. Inilah masa dia. Boleh terus tanya di ruang chat, ataupun boleh tanya dekat sini, boleh unmute sekejap. Kita boleh terus kongsilah apa yang patut. Ada tak apa-apa mungkin nak tanya ke? Sambil-sambil tu boleh isi form untuk claim CPD hours ya. Sebelum tu saya ada soalan ke tu? Assalamualaikum Cik Syah, saya Paraudah dari Mesir kita. Ya. Okey, para hebat ni dia tanya. Okey Cik Syah, sepanjang pengalaman saya jumpa dengan orang, presentation saya memang saya akan fokus presentation yang pertama, iaitu konsep takaful dan insurans itu sendiri. Okey. Jadi masa soalan yang saya presentation tu, ada juga yang belum saya sempat nak masuk untuk next presentation tu, yang situ dah ada rejection. Dia kata saya dah ada insurans Raudah. So bila saya explain dia, saya kata apa takaful tadi saya dah cerita dah, akak dah faham.
Tapi dia kata, yelah Raudah, sebab saya 1 bulan saya dah mencaum, saya dah bayar dengan insurans sampai 500 lebih. Dah 5 tahun saya ambil tu, kalau saya nak close it, saya nak tutup polisi insurans tu, macam sayang lah, dia sayangkan duit. Jadi macam mana saya nak tanamkan sifat pada prospek tu bahawa hijrah kita daripada insurans nak ke takaful tu bukan satu yang kita sesal. Bukan satu yang kita rasa rugi pada duit, tetapi hijrah tu dia pembersihan. Kita nak jihad, nak bersihkan jiwa, nak bersihkan harta kita tu. Ni Cik Raudah nak cari ayat power lah, ayat power macam mana kita boleh. Saya nak patah tengkuk dia. Geram juga sebab saya kerap sangat kena rejection. Dia kena tengok dalam 2 situasi, Puan Raudah. Okay, ini valid question Question ni bagus, sangat bagus daripada Puan Raudah. Valid question. Dia dah ada insurans kan, kadang-kadang tu kita kena tengok dalam 2 situasi lah. Kalau dalam situasi dia tu masih sihat, Cik Raudah pun tahu dia sihat, dia ada kemampuan, duit dia pun, gaji dia banyak. Memang kita kena pujuk dia lah, seboleh-bolehnya pujuk dia. Biasanya saya akan cakap macam ni kat pelanggan lah. Saya cakap, tuan, minta maaf tuan, harga nak masuk ke dalam syurga. Harga. Tuan-tuan rasa lah harga nak masuk ke dalam syurga ni. Harga saya cakap harga kan, sebab saya direct sumbangan tadi kan. Harga nak masuk ke dalam syurga ni dengan nada yang sangat perlahan. Mahal ke murah tuan? Harga nak masuk dalam syurga tuan, mahal ke murah? Kan? Jadi kita sentuh balik hati pelanggan kita kan. Sampaikan ke laut. Biar pelanggan tanya diri dia sendiri. Harga nak masuk ke syurga ni mahal ke murah tuan? Kan? Dan saya akan kaitkan dengan ayat An-Nahl. Dalam An-Nahl dia ada kata, dan orang-orang yang berhijrah setelah mereka ni dianiaya oleh musuh-musuh Islam. You boleh check balik dekat dalam slide PowerPoint saya yang sebelum-sebelum ni. Dalam surah An-Nahl dia cakap kalau dia berhijrah disebabkan dianiaya oleh musuh-musuh Islam, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran di dunianya sekarang. Bagi ganjaran sekarang. Ayat dalam belakang tu tulis pula kalaulah mereka mengetahuinya. Bermaksud sekarang Tuan tak tahu tuan. Bukan masalah tuan. Tapi tuan tak tahu. Tapi harga nak masuk ke syurga ni halal ke murah ke mahal tuan. Jadi sama-sama kita fikir. Saya tak nak ni terpulang kepada Tuhan tu buat keputusan, tapi kita kena sama-sama fikirkan. Dengan nada yang sangat sedih, lembut, agak-agak dia rasa apa je. Mendayu, kita quotekan pula daripada ayat Quran. Memang ada bukan saya buat-buat kan, memang ada dekat dalam ayat Quran ni, An-Nahl ni ayat saya tak ingat ayat berapa. Tapi memang itulah perkataan dia kan. Kalau saya boleh share. Saya surah apa Cik Syah? Mungkin saya nak type. Sekejap. Saya sharekan sekejap Nanti saya buka sekejap. Dalam slide presentation sebelum ni, saya dah sharekan benda ni. Kalau siapa-siapa yang pernah masuk presentation An-Nahl. Dia ayat surah An-Nahl. Saya tak ingat ayat berapa Sekejap dalam power presentation kan dulu saya pernah sharekan, sebelum ni saya pernah sharekan slide berkenaan dengan power presentation kan. Kalau siapa-siapa yang ingat lah, yang pernah join program saya pernah sharekan slide power presentation. Slide tu juga sebenarnya ada dekat dalam agent portal Slide yang sekejap saya share. Ni saya sharekan sekejap saya share. Okay, sebab ini saya dah share kan pada presentation yang sebelum ni saya dah share kan. Saya pergi kepada katakan tadi dia macam tu lah Puan Raudah. Kadang-kadang yelah nak pindah daripada sistem insurans ke takaful ni memang memerlukan pengorbanan. Pengorbanan tu bukan di peringkat kita, sebab pelanggan tu kena buat pilihan tu. Itu yang berat kat pelanggan tu kan. Duit ataupun syurga. Dia pilih lah kan. Duit atau dunia atau syurga kan, dia kena pilih lah. Ini dia. Surah An-Nahl ayat 41 ayat 41. Ini perintah dari Al-Quran, bijak sebelah syariah.
Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sudah mereka dianiayai, ditindas oleh musuh-musuh Islam. Kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik. Nampak tak? Ganjaran yang dia akan dapat tu automatik tuan-tuan di dunia. This is coming daripada Allah tu. Allah yang turunkan ayat. Dia akan dapat dekat dunia kalau bila dia hijrah ni kan. Dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik lebih besar dia. Kat akhirat lagi besar. Kat dunia dah dapat, akhirat lagi besar tuan-tuan. Dan ayat ni pula cantiknya kalau kita tengok. Kalaulah mereka mengetahui. Bermaksud tak semua orang dapat peluang ni tuan untuk dapat cerita daripada saya ni tuan. Kenapa tu Allah takdirkan saya jumpa tuan. Kenapa saya tak jumpa orang lain tuan? Saya ditakdirkan jumpa tuan. Tuan fikir balik. Macam mana pula ni saya ditakdirkan jumpa tuan? This is takdir yang Allah bagi untuk saya jumpa tuan. Jadi bayangkanlah kalau kita cerita macam tu. Cerita macam tu. Cik Roda, agak-agak dia nak ambil tak? Dia nak hijrah tak? InsyaAllah mungkin rasanya kot. Ya, insyaAllah. Sebab benda ni bukan kita cakap. Kalau kita cakap, ya, kita kena korban lah Tuhan apa semua. Ini kita cakap. Itu kita cakap. Tapi kalau kita quote daripada ayat yang sahih, dah diajarkan kan dia Allah melalui Rasulullah, ajar dah benda ni ada, bukan tak ada. Kan kita cuma ajak dia hijrah itu kan, hijrah kan syurga ni bukan murah tuan, memang syurga mahal tuan, tapi ganjaran tu tuan akan dapat. Ya Allah kan, kalau saya jadi tuan saya ambil terus kan. Macam tu saya buat perumpamaan, kalau saya jadi tuan saya akan ambil terus. Kan jangan cakap dia lah kalau saya jadi tuan lah. Macam tu. Pujuk. Kan. Pujuk tu kenalah ada bukti-bukti yang sahih. Bukannya kita main pujuk-pujuk cakap-cakap je. Kita kena sertakan dengan evidence. Kan macam Cik Ali kata ni, Allah sayang tuan. Kan Allah sayang. Itu sebab saya ni ditemukan tuan ni. Bukan orang lain yang ditemukan dengan tuan ni kan. Macam mana pula tiba-tiba saya terfikir dengan tuan ni. Mesti ada sebab tuan. Ini benda-benda yang kadang-kadang benda yang kita mungkin tak tahu kan. Kita kadang-kadang ramai je pelanggan, tapi kenapa tiba-tiba kita nak pilih pelanggan dalam telefon kita? Kita tak pilih orang lain. Kan? Sebab Allah dah tentukan takdir itu ke atas. Kita akan berjumpa dengan orang ni. Kita dah benda tu dah tulis dah. Jadi itu antara perkara yang kita boleh buat lah Puan Rodah. Soalan yang sangat bagus saya share tadi, insyaAllah boleh cuba gunakan lah. Jadi ada soalan-soalan yang lain? Ada soalan-soalan lain? Jadi saya nak menjawabkan sikit lah Cik Syah pasal tadi yang Puan Zila dia ada tanya pasal macam mana kalau kita nak contact bank sekiranya ada pelanggan-pelanggan kita, kita dah cerita dah ni tapi dia bagi alasan, bukan bagi alasan lah, dia bagi satu sebab saya tak boleh nak ambil sebab saya dah ada polisi sebelum ni, dan polisi sebelum ni pun saya tak tahu, dia asyik potong saya punya, saya pun tak tahu menahu, saya pun tak setuju pun sebenarnya. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya dah nak kongsi sikit lah pengalaman saya dengan bank dulu. Kalau sekiranya kita ada prospek yang bagi alasan sebegitu, so sebenarnya bank ni dia adalah medium of payment tau. Dia medium of payment maksudnya dia pun tak boleh cancel automatically. Memang kalau tuan-tuan dan puan call dia, saya call on behalf sekian, saya nak cancel polisi ataupun insurans yang auto debit dalam credit card. So bila kita nak sebut saja perkataan credit card, bila kita sebut auto debit, bank tu dia memang tak boleh terus cancel tau sebenarnya. Sebenarnya bank memang tak boleh cancel sebab dia memang tak ada orang kata power dia untuk cancel sebab dia pelanggan tu betul. So pelanggan tu dia buat dengan A, bank ni B, so kita C. So kita tak boleh terus nak minta bank cancel. Tetapi apa yang kita boleh bantu kita punya prospek, first kali kita cuba tanya dia, boleh tak saya tahu tuan ambil polisi insurans ni dengan syarikat insurans yang mana? So kalau kata dia sendiri pun cakap, alamak saya tak tahulah Lan, saya tak tahu saya ambilkan polisi mana. Okey, tak apa. Apa yang boleh buat? Call bank tu. Kita memang tak nak minta bank tu cancel auto debit, tapi kita nak minta info sikit, boleh tak saya tahu so untuk encik sekian-sekian ni dia punya auto debit setiap bulan 140 ni
auto debit charge daripada merchant bank yang mana? Merchant bank ataupun kita panggil daripada syarikat insurans yang mana? So once dia bagi kita maklumat tu, info tu, then terpulang kepada tuan-tuan lah, sama ada tuan-tuan yang nak call kepada syarikat tersebut untuk buat cancellation of auto debit ataupun boleh bagi sekurang-kurangnya bagi number. So cuba tanya dengan bank tersebut lah, tanya dia, boleh tak saya tahu nombor kontak syarikat yang auto debit kepada saya punya cik ni sekian-sekian ni. So kalau kata dia boleh bagi kerjasama bagi nombor telefon, alhamdulillah. Tapi kalau kata dia hanya bagi syarikat insurans saja, dah cukup terbaik. Sebab bagi saya kalau dah bagi syarikat insurans tu, tuan-tuan dah boleh bantu prospek kita, dan seterusnya kalau dah selesai masalah jangan tunggu lama, closing terus. Betul Cik Syah, closing. Sebab apa kita saya sampai ke satu checkline, satu peringkat pelanggan ni nak batalkan polisi insurans dia, saya tak boleh batalkan. Betul. Jadi apa yang saya buat adalah saya bersama-sama dengan pelanggan pergi ke cawangan berkenaan tau. Itu cukup baik tu. Dia pun nampak kita punya effort tu Cik Syah. Effort kita. Dia nak batalkan insurans dia. Kita pun ikut sekali dengan dia kan. Tapi kita kadang-kadang tu dekat kaunter tu kita bersama dengan dia kan. Betul. Tapi pelanggan kena ada lah. Kalau kita seorang-seorang boleh lah. Nanti tak boleh besar pula you siapa kan. Betul. Sebab bank ni dia sangat pentingkan verification kan. So verification kalau tak ada memang dia takkan lepaskan apa-apa information. Tak maaf ada satu company insurans kan. Baik. Kita tak boleh batal dekat cawangan. Dia kena pergi HQ kat KL. Saya pun yelah kita dengar je lah kan. Apa yang saya buat lah, saya ambil pelanggan ni bawa pergi KL daripada Seremban. Ini betul-betul sungguh-sungguh ni. Bawa dia sebab dia betul-betul ni dia nak batal ni. Ya Allah, harga kan saya cakap tadi, harga syurga mahal ke murah. Betul. Jadi kita kena usahalah bantu dia. Kalau kita betul-betul nak bantu dia, ini kita kata batal lah, kita kata batal betul kan, latang kau lah cara kau nak batal, tak boleh. Bantu dia. Kau nak hijrah. Ganjaran tu bukan sekadar kita dapat tuan, kita pun dapat. Sekali tu. Dapat sikit dah jadilah, tak dapat banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup lah kan. Alhamdulillah. Itu yang kita nak So saya harap menjawab soalan lah Puan Zila yang mana tanya ni, pada maklumat yang lain juga. So kalau kita ada situasi yang macam ni, kita boleh bantu dia call bank tersebut, hanya dapatkan info daripada mana syarikat tu, dan kita call syarikat tu untuk buat cancellation. Sebab any auto debit dia tak boleh berlaku dekat bank. Any auto debit cancellation dia hanya berlaku dekat syarikat tu sendiri. Kau register dekat mana, dekat situ yang kita kena cancel balik. So saya harap menjawab soalan lah. Okay, jadi ada lagi tak apa-apa soalan yang lain? Kita pun dah hampir buka lagi lah. Kita buka lagi soalan kat sini. Sesi topik hari ni memang cukup baik sebenarnya. So mungkin ada lagi soalan. Kalau ada boleh isi kat ruang chat. Waalaikumsalam. Ya. Ishan nak tanyalah, saya kat sini ada prospek. Ya, Mokhtar. Saya kat sini ada prospek, dia kerja kilang. Tapi insurans tu kilang sediakan. Jadi macam mana tu? Tu je nak tanya. Biasanya dalam kes berkenaan kena buat polisi review tu Cik Mokhtar. Kalau katakan pelanggan dah ada polisi, ni sama je. Kes pelanggan dah ada polisi, pelanggan dah ada ni lah. Kalau insurans tadi kita senang lah. Kita kata memang kita akan cuba hijrah dia. Tapi apa kata kalau dia ada takaful? Sama ada dekat syarikat atau diri sendiri. Adakah kita nak batalkan? Jangan. No, tuan. Jangan sesekali membatalkan polisi takaful yang telah diambil oleh pelanggan kita. Itu no kita sebagai seorang profesional. Tak boleh. Dia dah ada dekat company ni, kita kata batal. Jangan. Itu no. Jadi apa yang kita buat Cik Mokhtar dalam keadaan macam ni, kita kena buat policy review Cik Mokhtar. Jadi kelas policy review tu saya rasa saya bukan orang yang pakar. Mungkin kita boleh cari orang yang pakar Cik Lan. Ni cadangan yang baik lah. Kami kongsi. Kita cari orang yang pakar untuk buat policy review. Cik Isyam mungkin pakar. Cik Isyam ada dalam ni kan? Ada. Dia pakar buat kita belajar pula macam mana nak buat policy review nanti Cik Mokhtar. Tapi policy review tu dia ada proses dia. Contohnya kita kena tahu basic coverage yang dia ada. Itu antara perkara yang kita kena tahu. Kita kena tahu rider apa yang dia ambil dengan syarikat lama tu. Basic coverage rider, TPD ada ke tak ada? Kita kena analisa sikit polisi-polisi dia lama tu. Jadi kita analisa tu bagi tujuan supaya kita boleh cadangkan penambahbaikan. Bukan bertujuan untuk membatalkan polisi yang lama. Kita bercadang untuk membuat penambahbaikan. Sebab mungkin pelanggan ni dulu dia jumpa dengan dia ambil dekat kilang dia Cik Mokhtar 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas Cik Mokhtar.
Masa tu coverage dia untuk meninggal dunia dan lumpur masa tu mungkin pakai kaedah faraid lagi. Kaedah apa tu, pemegang amanah. Bukan pakai kaedah hibah pun lagi, cuma tak. Jadi kita kena review balik. Kita tak boleh outright kata, oh tu tak. Kita kena tengok balik, review balik polisi-polisi yang diambil. Kan? Itu antara perkhidmatan yang kita boleh bagi kepada pelanggan kita. That's why kadang-kadang kita ni, pelanggan kita ni bukannya sekadar 84% dekat dalam Malaysia tau. Kalau kita jumpa dia, contohnya dia ada polisi prudential atau EIE atau apa, dia dah polisi dah. Kita buat apa? Policy review. Kalau memang kita review polisi dia bagus, yes, kita kena akui polisi yang dia dapat tu adalah bagus. Jangan berhenti. Orang kata jangan berhenti, polisi ni tuan ni bagus ni, jangan berhenti. Ambil teruskan tuan. Tapi kalau tuan nak buat additional, sebab kita kena ingat produk-produk yang kita tawar pun ada kelebihan kita. Ada kelebihan. Jadi kalau tuan nak additional, ini je saya cadangkan additional yang tuan buat. Which is kelas tu memang saya ada buat lah dalam QSA. Kalau siapa masuk QSA, kita ada borang polisi review apa semua kan. Tapi kena join program yang lain lah. Cuma tak quality sales approach namanya. Baik. Okay, lah 1 minit ataupun 2 minit. Untuk mempercepatkan proses tu supaya nak tunggu program QSA ni lambat lah kan. Nanti kan tak bila-bila dah nak buat PKP ni apa semua kan. Jadi nanti Cik Lan bincang balik dengan BDE yang lain. Dalam kami boleh. Kita masukkan satu slot berkaitan dengan policy review. Boleh, sangat baik tu. Saya dah catat tu. Mungkin kita boleh panggil seorang yang pakar Ya, kita panggil orang pakar yang biasa buat policy review kan, supaya dia boleh cerita macam mana buat policy review. Baik, so kita ada lagi satu soalan. 1 minit, 2 minit mungkin Cik Syah boleh bagi Dalam sikit. ni rasanya selalu buat ni policy review. Ni ada soalan ni. Dia ada maklumkan kat sini, sebagai orang yang baru, saya selalu menggigil dan berdepan dengan prospek. Apatah lagi kalau prospek tu berjawatan tinggi. Macam mana tu bos? Cerita sikit bos. 1 minit. Bila kita nak cari titik pertemuan tu, macam ni lah kan. Dia bukan apa. Contoh kalau kita nak jumpa orang yang besar. Orang besar lah. Contohnya kita dah tahu dia ni macam mungkin duduk dekat pejabat persekutuan ke, pejabat kerajaan negeri ke. Kita nak pergi masuk ke situ kan. That's why bukan sekadar persediaan mental kita kena buat. Fizikal pun kita kena buat tuan-tuan. Persediaan fizikal pun kita kena buat. Maksudnya kita dah tahu orang dekat dalam tu mungkin pegawai besar. Kita dah tahu mungkin dia pakai tie, dia pakai coat apa semua. Jadi kita datang pun smart macam tu lah. Barulah kita nampak macam confident. Tak adalah nak menggigil kan. Bila kita dah boleh pakai baju, pakai tie, kita dah tahu dah memang kita nak jumpa orang besar kan. Jadi itu antara persediaan fizikal yang kena buat lah. Fizikal lah. Punya persediaan mental. Cara nak buat persediaan mental ni tuan-tuan adalah dengan proses mengulang. Ulang. Berapa kali saya berulang? Banyak kali kan. Ini pun saya dah share kan kalau dalam mind setting kita. Kalau dalam masa malaikat Jibril sampaikan kata wahyu pertama kepada Rasulullah pun disebutkan apa? Iqra. Bukan sebut satu kali tuan-tuan. Proses mengulang ni adalah penting untuk mengelakkan kita menggigil. Itu sebabnya kalau kita buat banyak kali. Saya dulu tuan-puan ingat tak menggigil tuan-puan. Saya sendiri pun menggigil kali pertama buat takabur ni tuan-puan. Sebulan pertama tu menggigil. Nak telefon macam ni lah. Bergetar-getar nak menggigil ni. Nak telefon. Apa takut sangat ni? Kan? Sebab apa? Kita baru buat. Itu natural. It's a normal. First time buat presentation. Memang normal menggigil punya. Kalau siapa tak menggigil tu kan saya nak belajar lah dengan orang tu. Kan? Saya nak belajar dekat orang tu. Saya sendiri pun menggigil. Siapa cakap saya tak menggigil? Saya nak approach ni, direct approach. Saya ingat masa tu, you tahu tak? Masa saya cerita saya ni tak pandai direct approach Tapi saya tengok orang buat direct approach, saya pun tak tahu macam mana dia buat direct approach kan. First direct approach yang saya buat, menggigil tuan-tuan. Dekat mana? Dekat stesen Petronas. Waktu tu saya isi minyak. Saya tengok ada orang sebelah isi minyak. Saya punya menggigil tu sampai saya tak boleh cakap, saya tulis atas kertas. Atas kertas keping. Atas kertas keping saya bagi kat dia. Saya tulis nama saya tulis ni, saya bagi. Waktu tu saya tak ada business card lagi. Baru buat sebulan buat kan. Menggigil nak bagi ni. Tak cakap.
Tu bagi terus naik kereta cabut. Sama je tuan-puan. Sama je. Kan? Sebab you ingat senang ke nak pergi approach orang, direct approach. Ni lah kadang-kadang dia kata, you pergilah direct approach. Oh, memang menggigil tuan-puan. Tapi, kalau benda tu diulang. Ulang tu maksud saya, lepas tu saya mula masuk counter. So, tengok je orang tu buat macam mana kan. Oh, macam ni punya. Kan? Baru saya belajar macam mana nak buat direct approach. Punya direct approach ni ada cara dia. Bila kita tepu dia, sarap dia, tepuk baru dia. Oh, macam tu cara dia. Barulah gigil tu start hilang. Lepas 1 bulan tu start hilang. Sebab apa? Sebab saya buat proses mengulang. Dalam tempoh 1 bulan, saya menjadi wakil baru waktu tu. Saya paksa diri saya untuk buat presentation setiap hari. You tahu tak saya bagi alasan dekat pelanggan saya apa? Saya bagi alasan dekat pelanggan saya, tuan, saya ni baru join Takaful. Saya nak belajar. Kalau boleh, saya nak present, nak cari tempat untuk present supaya tuan boleh komen presentation saya. Saya bagi alasan macam tu dekat pelanggan saya. Sebulan tu, saya cakap, saya nak belajar supaya tuan boleh komen presentation saya. Sebab sebulan pertama tu, of course lah kita cari kawan-kawan dulu kan. Kan? Cari kawan-kawan dulu. Present dekat kawan-kawan dulu. Jadi, tujuan dia untuk dapat feedback presentation aku. Jadi, bila saya jumpa, saya tanyalah, macam mana presentation saya tadi? Dia kata macam-macam lah, dia punya kutuk kan, biasalah kawan-kawan kan, dia punya kutuk habis-habisan kan. Tetapi, bila kita dah present tu, bersungguh-sungguh kita dah belajar, kita bersungguh-sungguh present, walaupun kita menggigil depan kawan kita, bila benda tu berulang kali, ulang kan. Kan? Berulang kali, ulang. Proses ni proses pengulangan. That's why kalau kita tengok orang yang berjaya untuk berdiri, tuan-puan. Saya tak payah cakap untuk berjaya untuk jadi jutawan semua. Berjaya untuk berdiri. Tuan-puan bayangkan masa tuan-puan dulu, masa bayi. Bayi merangkak, kemudian nak berdiri, kemudian baru boleh berjalan, kemudian boleh berlari. Untuk berdiri, kita perhatikan kita punya anak kita, kalau kita ada anak, atau kita tak ada anak, kita tengok anak buah kita, perhatikan mereka. Untuk dia berdiri, dia memerlukan proses yang sangat panjang. Bukan tiba-tiba satu hari dia terus berdiri, tuan-puan. Mungkin ambil masa 1 bulan. Mungkin ambil masa 2 bulan. Ada orang nak berdiri ni, kalau daripada baby, kalau mak-mak ni tahulah, kadang-kadang tu ambil masa 7 bulan, 8 bulan. Jadi ini adalah proses biasa yang perlu dilalui dan wajib dilalui oleh semua manusia. Cuma kita dah bila dewasa ni, kita dah tak sedar. Kenapa bila kita dewasa ni, kita tiba-tiba jadi tak sedar yang kita kena lalu proses ni? Kan? Jadi proses tu kita kena lalulah. Proses menggigil tu memang kita kena lalu. Tapi macam mana nak overcome proses menggigil tu, kita kena ulang kan? Bila kita dah ulang banyak kali, ada gigil tak? Cuba tanya Kak Nisa ke, Abang Mota ke. Dah banyak kali dah buat kan? Dengan sipu-sipu kita ni semua. Confirm. Bila dia dah sampai ke tahap seronok, bukan menggigil lagi lah. Dia cakap seronok dia. Dia cerita kan, pelanggan ni tiba-tiba, seronok pula lah cerita kan. Jadi ketagih. Jadi ketagih. Kalau kau tak cerita ni, aku rasa macam besar pula nak cerita kan. Itu dah tahap keseronok tu. Itulah dinamakan keseronokan bekerja. Kalau keseronok bekerja ni, you tak kisahlah pasal duit dah. Ada duit pun tak apalah, aku dapat present pun jadilah. Macam sekarang ni lah, saya buat presentation dengan tuan-tuan dan puan. Ada fikir pasal tak ada dah. Saya jumpa dengan bakal-bakal rekrutmen saya. Saya cerita 2 jam kan. Dia tak masuk pun. Tak apa. Okey. Maksudnya you dah rasa sampai ke satu tahap yang you, insyaAllah you buat tu memang bukan it's not because of money anymore lah. Kita nak supaya kita punya rakan-rakan kita di Itisan ni berfikiran macam tu. Sampai ke satu tahap tu, it's not money anymore. Sebab money tu akan datang sendiri. When you kejar kan, buat kerja-kerja dakwah ni jihad pun semua ni kan. Kejar, duit datang sendiri tuan-tuan. Duit datang sendiri. You tak boleh tengok account bank you pun. Dia datang sendiri. Jangan risau. Jangan risau. InsyaAllah Itu yang saya boleh share lah. Menggigil tu ulang. Betul. Okey, baik, harap menjawab soalan. Itu perkongsian sangat baik tu sebenarnya tu. Jadi yang lain ada lagi ke mungkin nak tanya?
Dah lah Okey, ya. Cik Syah, sikit Okey, lagi. ada satu. Sekejap Baik. lagi. Sila. Macam saya, klien Dimas sendiri dia macam dia kata saya tak nak ambil satu polisi dengan satu takaful ni sebab ada kenaikan. And then dia sendiri yang saya nak tutup polisi ni saya nak ambil dengan Raudah. Jadi boleh tak dia dah buat tu sebab aku tidak tanya ni. Jadi boleh tak buat macam tu? Macam dia sendiri. Ya sebenarnya lah a good advice di practice. Amalan orang kata amalan nasihat amalan yang baiklah dalam kita memberi nasihat ni memang secara in teori saya cerita lah, memang kita tak boleh, memang dilarang dan benda tu ada dekat dalam akta ifsar, even dalam ifsar buat kita memang tak boleh macam memujuk pelanggan untuk membatalkan polisi dia. Itu memang bukan saya memujuk dia, saya cuma bagi tahu hebat. Yalah, betul lah. Kadang-kadang konsep cash value kita. Kadang-kadang dia faham, dia rasa perlu ambil dengan takaful tiga. Jadi dia yang offer kita, saya nak pergi close polisi lama sebab ada kenaikan, saya nak ambil dengan Raudah. Itulah kadang-kadang dilema kita tu Raudah. Memang sebenarnya in reality tak boleh. Tapi itulah kita pun susah nak cakap kan kalau pelanggan buat pilihan macam tu kan. Kita susah nak cakap. Memang itu saya tak boleh nak komen. Saya tak boleh nak komen apa-apa. Tapi memang secara umumnya kita memang tak boleh lah nak pujuk dia tukar kan. Kita dah kan, tapi yalah, pada saya lebih selesa, saya akan cakap dekat pelanggan, puan, saya lebih selesa kalau puan tambah satu biji polisi. Rather dan batalkan. Saya dah cakap dah macam tu. Cuba cakap dah. Tak boleh juga, dia nak batal juga. Saya ni seorang cuma nak share. Itu kalau kata ada rasa tapi puan sendiri yang ambil keputusan. Jadi kalau apa-apa berlaku masa hadapan, itulah tanggungan pihak puan sebab puan yang ambil keputusan. That's why saya dah cakap macam tu. Kita ingat tak, waktu mula-mula kita buat presentation, normally dalam kita buat presentation tu, kita kena dapatkan dulu keperluan dia, needs dia. Kan? Kita dapat no rates. Normally kita kena tahu juga why dia nak ambil, what yang dia dah ambil. Kalau kita boleh tahu, itu sebabnya kalau baiknya kita, kalau orang yang dah ada polisi ni, kita buat policy review rather than kita buat direct straight away presentation. Instead of direct presentation, kita buat policy review. Lepas policy review baru kita jumpa dia. Kan, kita review polisi dia, bukannya kita pergi buat direct presentation. Sebab biasanya normally kalau kita tak tahu dia ada polisi, memang kalau kita present ni, macam saya sendirilah pun ada juga. Saya pun ngaku cik Farada, bukannya tak ada. Bila kita present ni kadang-kadang kita terlupa nak review kan. Kita tak nak review. Bila kita present ni, of course lah dia rasa macam dia tertarik. Dia kata, aku rasa budak ni present. It's a normal humannya behavior, kita pun faham. Tetapi pandai-pandailah perancang kewangan ataupun wakil ataupun rakan niaga kita untuk elakkan, paling bagus elakkan perkara ini. Dah, saya nasihat. Itu sebabnya kalau kita tengok dekat dalam borang cadangan kalau kita tengok dalam borang cadangan takaful, dia ada 3 elemen. Betul? 1, particular tentang diri dia. 2, tentang kesihatan. Betul? Lepas tu ada declaration oleh kita sebagai wakil. Ada dalam orang kata dalam fact finding form. Dalam fact finding form ada declaration kita sebagai wakil. Kita kalau nak selamatkan kita kena ceritalah kita dah memberikan nasihat yang betul apa semua. Kita tu ini nasihat yang kita bagi kan. Malangnya pelanggan masih lagi nak nak pindah. Jadi benda tu kita kena catat kan. Kita kena catat kan. Apa reason dia pelanggan nak pindah ni apa semua. Kalau takaful lah. Kalau nak ambil baru tak ada masalah. Kalau nak pindah tu kita kena reason kan. Kita kena ada, that's why borang fact finding form tu dia dah tulis. Kita boleh tulis. Tapi memang bahaya lah. Macam Encik Mohtar kata tu kan memang bahaya kan. Memang bahaya pun. Tapi itulah. Dia nak juga kan. Aduh, kita pun susahnya kan. Tapi kita cuba sebaik mungkin yang kita untuk elakkan perkara ni. Itu saja yang kita boleh buat. Kita memang tak boleh elak pun sebab yelah dia jumpa orang lain pun, orang lain dia ni kan. Sebab kita kena bagi tahu dia sebenarnya menuntut polisi takaful ni rugi untuk diri dia sendiri. Bukan untung
menuntut polisi takaful yang telah pun dia miliki semasa umur dia 20 tahun adalah menyebabkan kerugian kepada dia. Rugi itu dekat mana? Dari sudut perlindungan yang akan dia dapat lah dengan sumbangan yang dia buat. Kalau umur 20 tahun, perlindungan dia RM200,000, mungkin dia kena keluarkan duit RM70. Tapi umur dia dah menjangkau sampai umur 40 tahun contohnya, untuk RM60, dia dah tak dapat dah RM200,000. Mungkin dia dapat RM70,000 saja. Nak buat RM200,000 ni kena buat sumbangan pula sampai RM200-300. Jadi perkara itu akan menyebabkan kerugian kepada pelanggan. Jadi elakkanlah. Dan satu lagi betul lah tu. Ni Puan Hanifah. Cik Hanifah kata ROP memang kau ni. Yes, dia boleh berlaku. Jangan ingat kalau kita membatalkan polisi takaful syarikat lain, kita tak kena ROP Jangan ingat sebab kemungkinan besar dia orang ni bercakap antara dia orang. Kan? Syarikat takaful A, dia akan bercakap dengan syarikat takaful B. Kata kita batal, contohnya. Katakan ada tindakan yang diambil oleh syarikat B kepada syarikat A. Of course lah kita akan kena juga. Tak boleh ngelak dah. Kalau dah. Jadi seboleh-bolehnya elakkan perkara-perkara berlaku. Tetapi kalau dah menjadi pilihan pelanggan, tu kita tak boleh nak cakap tu lah. Kita dah pujuk dia. Okey, terima kasih Encik Syah. InsyaAllah saya perbaiki lagi insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Sama je kerja mana nak bila kita dah present dekat dia, anggap dia kita dah present kat dia, itu adalah salah satu kita punya sumbangan jariah kita lah akhirat. Tak apa, insyaAllah rezeki kat orang lain. Macam tu. Kan? Reda. Jadi ataupun minta referral. Referral kan. Tuan dah bagus lah ni kan. Tuan ada orang lain tak bagilah lagi 5 ke 10 nama ke. Macam tu lah. Ramai lagi. Kita dekat Malaysia ni ramai lagi yang tak ada takaful Jangan risau sangat insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan yang lain? Terima kasih pada yang bertanya. Okey, ada lagi ke soalan? So hari ni perkongsian Cik Syah ni sangat-sangat baik. So yang mana terlepas tu jangan risau sebab kita di Itisaf ni sentiasa sentiasa kita menyediakan program-program macam ni. Setiap minggu kita akan ada yang mana yang pasal kami kongsi pun insya-Allah sikit kita akan sediakan Cik Syah. Dan topik-topik tadi tu kan, policy review, mungkin pasal direct approach pun mungkin kita boleh masukkan sekali kan. Yes, carilah direct approach review boleh. Kan. Saya rasa benda-benda tu mungkin perlulah untuk kita punya ejen-ejen ni kan. Ya, akan jaga kita kan, insyaAllah. Okey, baik. So, kalau tak ada apa-apa, saya ingat kita boleh tangguh majlis ni dulu. Okey, saya akan ucapkan semua terima kasih banyaklah sudi luangkan masa untuk sesi pagi ni. So, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Saya akan stay lagi dekat sini. Mungkin tadi ada yang malu-malu nak tanya kan. Saya akan stay. Kita akan bagi masa dah 15 minit dah lepas ni untuk kalau ada siapa-siapa lagi yang mana yang ada kerja-kerja lain tu dah boleh mengundurkan diri dah. Yalah Okey, terima kasih semua. Kita mainkan lagu dulu, lepas tu nanti baik. saya akan teruskan onkan video lah. Okay. Baik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Saya akan stay lagi dekat sini. Mungkin tadi ada yang malu-malu nak tanya kan. Saya akan stay. Kita akan bagi masa dah 15 minit dah lepas ni untuk kalau ada siapa-siapa lagi yang mana yang ada kerja-kerja lain tu dah boleh mengundurkan diri dah. Yalah Okey, terima kasih semua. Kita mainkan lagu dulu, lepas tu nanti saya akan teruskan onkan video lah. Okay. Baik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Saya akan stay lagi dekat sini. Mungkin tadi ada yang malu-malu nak tanya kan. Saya akan stay. Kita akan bagi masa dah 15 minit dah lepas ni. Ada siapa-siapa lagi yang mana yang ada kerja-kerja lain tu dah boleh mengundurkan diri lah. Okey, terima kasih semua. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi menjadi juara matlamat yang murni. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya akan stay lagi dekat sini. Inilah semangat
Okay, terima kasih.